Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita menyambung sesi ketiga kita, ya, surah Al-A'raf masih lagi. Dan kita sudah selesai pada ayat yang ke berapa tuan-tuan? 33 selesai, ya. Hari ini 34. Muka surat yang ke 154 juga, ya. 154 ayat 34. Masih lagi mukadimah, ya. Belum masuk lagi cerita Nabi Nuh, belum, ya. Mungkin esok mungkin kita masuk, ya, mudah-mudahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin, walikulli, ya, dan likulli, bagi setiap umat, ya. Bahasa Melayu pun panggil umat juga. Ajalun, ada ajal dia, ya. Ajal dia maknanya tempoh masa, ya. Jadi bila kita sebut tempoh masa ni, orang Melayu bila ajal makna kematian lah. Bukan mesti kematian, ya. Ajal tu dia punya deadline dia, ya. Jadi macam kita beli barang, ya, kita beli barang apa ni, barang-barang dalam tin tu, soal contoh, kita pun tanya kat isteri kita kan, bila ajal dia, ya. Maknanya expiry date, ya. Expiry date, ya. Ada istilah dalam bahasa Arab tarikh al-intihak, tapi mana ajal tu maknanya sampai bila boleh pakai, 2 tahun ke, setahun ke, ya. Jadi dia ada konsep begitu, ya. Dan bangsa dia ada kejatuhan dia, ya, dia turun naik bangsa, ya. Dalam dunia ni ada tak bangsa yang sudah pupus, ada tak Cik Wan, ya? Apa bangsa sudah pupus? Bagi contoh, bangsa mana yang telah pupus dalam dunia ni? Bangsa apa? Bangsa Ad, ya. Bangsa Ad ni ialah satu bangsa di Yaman, ya. Ada satu bangsa di Yaman, kaum Ad kita panggil, ya, ataupun bangsa Ad, yang Allah utus Nabi Hud kepada mereka. Kita akan belajar nanti. Jadi kaum Ad sudah pupus, ya. Mereka kaum Arab, antara Arab yang di original Arab, kaum Ad di Yaman. Yaman kita tahu, ya, Yaman memang negara Arab. Jadi kaum Ad sudah pupus. Kita juga ada kaum Samud, ya. Kaum Samud di utara Madinah. Kalau tuan-tuan pergi umrah, ya, pergi umrah, pergi ke Madinah, kita boleh extend kita punya program ke Madain Soleh nama dia, ya. Nama tempat tu Madain Soleh. Madain Soleh ialah satu tempat di utara Madinah, lebih kurang 450 km, ya. 450 km, macam Mekah Madinah juga jarak perjalanan, ya. Jadi kita boleh ziarah tempat tu dan kita boleh tengok peninggalan kaum Samud, ya. Tuan-tuan boleh YouTube aja, ada banyak cerita tentang kaum Samud ni. Dia tunjuk gambar lokasi, ya. Mereka mempunyai kemahiran memahat batu, ya. Batu-batu besar dia pahat, dia buat rumah, dia buat tempat tinggal, ya. Dia buat apa kita panggil, ya, kawasan perkuburan dan sebagainya. Dia macam juga di Petra lah, ya. Petra tu di Jordan, ya. Petra. Okey, ya, itu cerita kaum yang pupus. Macam di Europe ke apa ada yang pupus. Itu kalau di negara Arab. Macam di Europe ada tak? Yang tak ada, kaum tu dah tak ada sekarang dah, ya. Kalau kerajaan yang jatuh, ya, kerajaan dulu hebat kemudian jatuh tu banyaklah. Kerajaan, kalau kerajaan yang jatuh apa je? Ya, kerajaan Rom dah jatuh, ya. Sebelum Rom, satu lagi kerajaan besar sebelum Rom jatuh juga, ya. Parsi, betul, ya. Tapi di Europe. Parsi Asia, Europe. Apa dia? Byzantine dengan Rom sama. Byzantine dengan Rom sama. Dia Great Roman Empire, dia pecah dua. Ada Rom yang sebelah barat di Rom Itali, ada Rom sebelah timur di Istanbul tu. Dulu Konstantinopel. Yang di sebelah timur tu lah kita panggil Byzantine, ya. Sebelum daripada Roman Empire, Byzantine ni, kita ada Greek Empire, Greek, ya. Negara dia masih ada, Greece tu masih ada, tapi negara bankrupt lah, negara miskin,
Ya, Greece cantik lah, ya. Salah satu tempat cantik di situ Santorini nama dia. Ya, Santorini, ya. Itu kena masuk dalam list tuan-tuan lah. Ya. Selepas COVID-19, ya. Santorini cantiklah pulau, ya. Pulau yang sangat cantik. Ya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya tempat cantik. Ya, Santorini, ya. Tapi Santorini ni lebih ke apa kita panggil, ya. Kapal lah, ya. Biasa orang pergi dengan kapal lah, ya. Ustaz pergi pun dengan kapal. Kita naik kapal besar yang 11 tingkat tu. Lepas tu kapal tu nak docking dekat pelabuhan tak boleh sebab pelabuhan dia cetek kan. Jadi kita terpaksa naik boat pula. Ya, dia ada feeder boat dia. Ya, daripada kapal pergi ke situ. Ya, dan ada peninggalan Islam dekat situ. Ya, ada peninggalan Islam, ya. Nabi Ilyas, ya, ada dia punya apa kita panggil? Dia punya kalau ni kita panggil gereja lah, ya. Gereja Nabi Ilyas ada di situ. Ya, kalau kita tak panggil lah gereja kan, kita panggil tempat ibadah lah. Ya, Nabi Ilyas. Jadi ada peninggalan sejarah di situ. Maknanya pernah Islam sampai tapi bukan Islam zaman Nabi Muhammad lah. Ya, zaman sebelum lagi, ya, ada peninggalan di situ. Jadi kerajaan Empire Greek tu dah jatuh lah, ya. Dulu kalau bahasa Melayu kita panggil Yunani lah, Yunani. Ya, Greek, Roman semua jatuh dah, ya. Even Parsi jatuh, ya. Dia dah jadi negara-negara biasa, negara merdeka, ya. Macam Parsi, Iran masih negara yang kuat, ada nuclear power, ya, tentera dia, ya. Dia punya teknologi dia bagus, ya. Tapi dia bukan empire macam dulu lagi. Okey, itu kalau kita boleh mukadimahkan. Jadi walikulli ummatin, bagi setiap umat tu, setiap bangsa tu ada ajal dia, ada tempoh masa, ya. Fa iza jaa ajaluhum, apabila sampai ajal mereka, maknanya negara tu, umat tu, penduduk dia, bila sampai ajal dia, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak boleh untuk tangguh, tak boleh. Macam ajal kita jugalah, ya. Bila dah sampai ajal, kita tak boleh nego dengan malaikat Israel. Kita tak kata bagilah dalam seminggu lagi, cukuplah, dia kata, ya. Tak boleh. Dia itu memang bukan negotiable, bukan. Jadi tak boleh ditunda, tak boleh tangguh, yastakhirun, ya. Wala yastaqdimun, nak cepatkan pun tak boleh. Sebab itu Nabi tegur dalam sirah, Nabi tegur sahabat yang minta doa supaya Allah matikan dia, tak boleh. Ya, kita walaupun berada dalam keadaan yang sakit contoh dia, kita tak boleh berdoa minta mati, tak boleh. Ya, kita hanya boleh minta, ya Allah, kalaulah, ya, dengan panjang usia, lagi banyak amal aku buat, maka panjangkan usia aku. Tapi kalau dengan panjang umur aku banyak buat maksiat, matikan aku. Tu boleh. Ya, Nabi ajar, Nabi gantikan doa tu. Sebab biasa Nabi bila tegur, Nabi akan bagi alternatif. Ya, pengajaran dia ialah tuan-tuan, dalam hidup ni, kalau kita nak suruh anak kita jangan buat sesuatu, kita kena bagi alternatif. Kita tak boleh kata, abah saya nak pergi sini, tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tak boleh, tak boleh. Ya, full stop. Tak boleh macam tu. Mana boleh macam tu, tuan-tuan? Ya, kita kena bagi alternatif. Kita kena bagi sebab mengapa tak boleh, dan kita dah kena bagi alternatif. Ya, kerana Nabi buat macam tu. Jadi orang tu doa, dia minta mati, Nabi kata tak boleh. Ya, dan kadang-kadang Nabi tak sebut tak boleh, tapi Nabi bagi alternatif. Ya, Nabi kata kalau nak minta juga, ya, minta apa? Ya Allah, kalau dengan panjang usia aku lebih banyak ibadah, maka panjangkan usia aku, sihatkan aku. Tetapi kalau, ya, dengan panjang umur menyebabkan aku jadi jauh daripada agama, maka matikan aku. Yang tu boleh, tuan-tuan. Ya, itu disebut oleh Nabi dalam banyak hadis-hadis yang sahih, ya, dan juga dalam sejarah perjalanan hidup Nabi. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, masih cerita Nabi Adam lagi, ya, dan anak keturunan dia. Imma ya'tiyannakum, jika datang kepada kamu rusul. Rusul tu plural. Kalau singular kita panggil rasul, seorang rasul, ya. Tapi kalau plural rusul, ya, rusul tu plural. Jadi kalau datang, ya, kepada kamu sekumpulan, rusul tu maknanya minimum 3. Sebab plural dalam bahasa Arab minimum 3. Dalam bahasa Inggeris plural 2. Ya, boy, boys. Kan senang. Bahasa Arab tak. Kalau 2 belum plural. Plural minimum 3. Okey, ya, Ustaz apply kan. Contohnya kita buka puasa, tuan-tuan. Buka puasa, kita tahu sunat buka puasa dengan kurma kan. Cuma
Kadang-kadang kita terlepas pandang kurma apa yang sunat berbuka ni. Ya, kurma apa, ya? Nanti Datuk Nasir jawab kurma ajwah, tak mesti ajwah. Ya, tuan-tuan dah tersilap kat situ, ya. Dia tak mesti ajwah. Walaupun mungkin ajwah tu, ya, kita kata popular lah, memang betul, ya. Tapi Nabi tak syaratkan berbuka dengan ajwah, ya. Nabi syaratkan berbuka dengan kurma, tapi kurma yang kategori apa? Kurma apa? Rutop. Kurma rutop tu kurma apa tu? Fresh dates, ya. Kurma yang segar dia panggil. Kurma basah, ya. Yang masih basah, yang juicy tu. Itu yang Nabi suka. Kalau tak ada kurma basah, maka kurma kering. Dia bukan jenama, bukan mejul, dia bukan jenama, tuan-tuan. Sebab Nabi, ya, bila Nabi sebut, Nabi kena sebut secara umum kerana sahabat Nabi bukan semua Sayyidina Osman. Sahabat Nabi bukan semua Abdul Rahman bin Auf. Sahabat Nabi ni yang golongan miskin, homeless pun ramai. Homeless tu mereka duduk dekat serambi masjid. Ya, kita panggil ahlu sufah, dia panggil ahlu sufah. Ahlu sufah ni ialah golongan gelandangan. Ada zaman Nabi ada gelandangan. Homeless lah kita panggil. Gelandangan tu nampak teruk sangat. Kalau kita kata homeless tu elok sikit, tuan-tuan. Ya, jadi homeless kata, saya bukan tak ada rumah, cuma saya homeless saja. Ya, samalah tu. Tak ada beza, tuan-tuan. Ya. Jadi yang homeless ni mereka duduk di serambi Masjid Nabawi, macam Abu Hurairah contoh dia. Itu homeless, tuan-tuan. Abu Hurairah, ya, Sauban, kemudian Abu Zar Al-Ghifari, ini semua geng-geng, ya. Sebab itu mereka ni banyak riwayat hadis. Sebab apa mereka banyak riwayat hadis? Sebab mereka full time duduk kat masjid. Ya, macam Abu Bakar, Omar, ini semua peniaga. Jadi bila mereka meniaga, mereka tak datang jumpa Nabi everyday, tuan-tuan. Ya, mereka datang untuk solat. Tapi mereka tak boleh berlama-lama sebab siapa nak jaga kedai? Ya, siapa nak jaga perusahaan dia? Jadi oleh kerana itu, golongan gelandangan lah yang menjadi penghafal hadis terbaik Abu Hurairah. Pasal dia memang tak ada kerja. Dia bukan sekadar homeless, ya, dia jobless. Betul, tuan-tuan, tak ada kerja. Sebab tu Abu Hurairah kata, banyak kali aku pengsan sebab tak makan, tuan-tuan. Pasal mereka ni full time duduk di masjid, ya. Dan mereka ni bukan golongan peminta. Tu yang hebat tu. Ya, kalau macam orang kita, ya, dia kalau tak ada dia minta, ya. Tapi di kalangan sahabat Nabi mereka tidak meminta-minta. Kalau ada orang bagi makan, makan. Kalau tak ada, tak ada. Ya, itulah kelebihan sahabat Nabi ni. Ya, sebab dia ada dignity, tuan-tuan. Ya, sebab mereka ni bukan golongan peminta-minta. Sebab golongan peminta ni kedudukan dia bawah sikit. Ya, orang susah tapi tak meminta, itu hebat, tuan-tuan. Ya, orang susah, ya, dia tak meminta. Kalau dia ada, dia boleh share dengan orang lain. Oh, itu hebat. Orang kaya yang bersedekah tu biasa, tuan-tuan. Orang kaya bersedekah biasa. Tapi kalau orang susah bersedekah, itu luar biasa. Ya, dia kata saya tak banyak duit. Tuan-tuan pernah dengar cerita kan? Di UK ke di US, saya tak ingat, ya. Ada apa kita panggil, ya, ada isu lah, ya. Ada seorang budak ni dia sakit, kena kanser ke apa tak tahulah, ya. Kemudian ada macam rancangan TV, macam talk show lah. Talk show, jadi iklankan ada seorang budak di hospital sekian-sekian, dia nak satu jumlah duit untuk buat operation sebab dia tak ada medical card. Dia tak ada medical card, ya. So oleh kerana tu orang pun bagi duit lah. Ya, bagi duit ribu-ribu lah bagi, ya. Tiba-tiba ada seorang orang Arab, ya, dia telefon. Dia kata saya hanya ada $2 je, dia kata. $2 atau 2 pound lah. Ustaz tak ingat dia punya tu lah, ya, currency dia. Ya, kalau ingat currency, of course kita tahulah negara kan. Kalau kata kalau dia kata saya ada $2, dah tentulah bukan UK. Ya, boleh agak lah kan, tapi tak ingat, ya. Dia kata saya ada $2, saya nak bagi $1. Ya, orang tu pun terkejut. Dia kata pasal apa awak hanya ada $2? Sebab saya kata saya diberhentikan kerja. Ya, sudah 6 bulan menganggur. Ya, malah kami pun sekarang ni rumah pun dah nak kena ni dah. Nak kena tarik dah, ya. Jadi akhirnya tuan-tuan tahu apa berlaku, tuan-tuan? Dengan sebab sedekah $1 tu atau 1 pound, ya. Jadi dia buat 2 tabung. Yang talk show tu, yang dia punya host tu, dia buat 2 tabung. Maknanya orang bagi duit sebahagian, kalau dia bagi 10,000, 5,000 bagi budak yang nak apa ni tadi, 5,000 bagi dekat kawan ni.
Pasal mereka terkesan orang miskin hanya ada $2, let's say $2, dia boleh bagi $1. Oh, itu the power of sedekah, tuan-tuan. Ya, memang, ya. Dan alhamdulillah masa rancangan tu juga ada satu company offer kerja kepada, sebab lelaki ni dia bukan tak educated, dia educated tapi tak ada kerja. Ya. Jadi oleh kerana tu, tuan-tuan, ya, program tadi membuktikan bahawasanya sedekah ni, tuan-tuan, walaupun dengan $1 dia buka pintu rezeki. Ya, sebab tu orang rasa takjub, ya, bagaimana orang yang hanya ada $2 dia boleh bagi $1. Ya, orang kaya boleh bagi lebih, itu biasa, tuan-tuan. So itu, ya, cerita dia. Jadi dalam Islam, ya, kita selalu dengar cerita sedekah ni. Ya, orang Melayu pun panggil sedekah. Ya, tapi sedekah ni Nabi tak makan sedekah. Nabi, keluarga Nabi, ya, apa ni, Ahlul Bait tak boleh terima sedekah. Kalau terima juga kena bagi ke orang lain. Dan Nabi tak makan duit zakat. Nabi tak makan duit zakat. Sebab itu kemuliaan Nabi dan Rasulullah ni, mereka dapat peruntukan daripada Baitul Mal, tapi bukan bentuk zakat. Ya, bukan in terms of zakat ataupun dalam bentuk apa ni, sedekah, tak boleh. Sebab tu suatu hari dalam hadis, ya, ketika Nabi balik ke rumah, sebab rumah Nabi dengan rumah Aisyah, dia rumah Nabi, rumah Aisyah dengan rumah Fatimah, dia berkongsi dinding. Maknanya, ya, dia cluster house, cluster. Ada 4 rumah. Rumah Aisyah sebelah kanan, ya, kemudian rumah apa ni, siapa? Rumah Saudah, isteri Nabi nombor 2 lah, ya. Nombor 2 kan Saudah. Aisyah, Saudah, belakang rumah Aisyah Fatimah, belakang rumah Saudah ialah apa, siapa dia? Ya, Ummu Salamah. Dia ada 4 rumah, cluster house lah kat situ. Jadi berkongsi dinding. Jadi Nabi bila balik, ya, Nabi akan ziarah cucu Nabi dulu. Ya, Hasan dan Husin lah. Jadi bila Nabi sampai, Nabi tengok Hasan dan Husin sedang makan sesuatu. Ya, makan kurma lah. Ya, jadi akhirnya Nabi pun tanya Fatimah, mana dapat kurma ni? Kata Fatimah, ada orang bagi sedekah. Ya, Nabi pun terus ambil jari baginda yang mulia, keluarkan, ya, kurma tadi daripada Hasan dan Husin. Kerana keluarga Nabi tak boleh makan sedekah. Ya, sedekah tak boleh, ya. Malah zakat tak. Tapi mereka dapat peruntukan Baitul Mal. Sebab itu dalam peperangan, tuan-tuan, kalau kita belajar sirah, dalam peperangan Nabi dapat 1/5 daripada keseluruhan, ya, yang dikumpulkan tu. Ghanimah tu, ya, Nabi dapat 20%. Tetapi macam biasalah, walaupun Nabi dapat 20%, Nabi akan bagi balik ke orang. Nabi akan bagi balik kepada orang lain. Nabi ambil sikit sangat. Ya, sebab apa Nabi boleh dapat peruntukan 20%? Sebab itu memang peruntukan untuk Nabi dan keluarganya. Pasal Nabi tak ada kerja lain. Nabi full time dakwah. Ya, begitu juga kita kata apa? Ya, isteri-isteri Nabi kebanyakannya terlibat dalam dakwah. Walaupun ada juga yang bekerja adalah, ya, macam kita kata Khadijah dulu kan. Ya, Khadijah pun masa dah jadi isteri Nabi, ya, setelah daripada Nabi dilantik menjadi rasul, ya, Khadijah juga terlibat dalam dakwah juga. Ya, maknanya perniagaan tu sudah bukan fokus utama mereka. Ya, okey, balik pada perbincangan kita, tuan-tuan. Jadi apabila rasul-rasul datang daripada kalangan kamu, ya, maknanya kalau Allah hantar Nabi Muhammad kepada masyarakat Arab peringkat awal, Nabi Hud tadi kepada Ad, mana bangsa yang sama. Nabi Soleh kepada Samud, sebab dia pun orang Samud juga. Nabi Ibrahim, ya, kepada masyarakat di Palestin dan masyarakat di Mekah. Nabi siapa kita panggil, ya? Nabi Nuh kepada kaum dia. Ya, Nabi Musa kepada Bani Israel. Maksudnya Nabi yang diutus tu adalah daripada kalangan mereka sendiri. Ya, supaya mereka tidak ada alasan, oh kami tak faham, ustaz ni cakap bahasa lain. Macam tuan-tuan jemput ustaz yang boleh cakap bahasa Melayu contoh. Ya, sebab apa? Sebab selesa dengan bahasa Melayu. Mungkin kita panggil lah sekali-sekali yang guna English contoh dia. Ya, tapi ya, tuan-tuan takkan panggil lah yang guna bahasa Perancis ke, ya, bahasa apa kita panggil, bahasa Denmark, Danish ke apa, tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak faham bahasa tu. Macam itulah Quran, tuan-tuan. Ya. Jadi rasul-rasul tu bila datang, yaqussuna alaikum ayati. Yaqusun, mereka menceritakan, ya, apa yang mereka ceritakan, ayati, ayat-ayat Allah mereka ceritakan. Ya, mereka cerita tentang kaum dahulu, ya, seperti mana nanti kita akan cerita dalam surah ni, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Hud, Nabi Soleh,
Nabi Syuaib, Nabi Musa, ada cerita dia. Famanittaqa, sesiapa yang bertakwa. Ya, antara makna takwa ialah takut. Salah satu makna takwa ialah takut. Wa aslaha, dan buat baik. Ya, buat baik. Buat baik ni buat baik pada orang lain. Ya. Kalau buat baik untuk diri sendiri kita panggil soleh. Soleh, orang soleh maknanya orang yang buat baik untuk diri dia. Tapi ada satu lagi istilah dia panggil muslih. Ya, soleh dia baik untuk diri dia. Dia tu sendiri pious. Tapi kalau muslih, ya, dia buat orang lain pious juga. Ya, kalau bahasa arwah Tok Guru Ni Aziz dulu, dia kata kita hidup dunia ni tak boleh sekadar jadi lebay. Kita juga kena melebaikan orang lain. Itu bahasa Tok Guru Ni Aziz. Ustaz ingat lagi. Ya, tuan-tuan faham kan? Jangan kita seorang je datang masjid, sembahyang duha, kita je. Pedulilah orang lain, tak boleh. Dalam Islam kita kena jadi lebay, ya, dan kita kena melebaikan orang lain. Kita kena make sure jiran kita pun lebay juga. Ya, kita punya anak jiran kita kena ambil peduli. Kalau anak kita tak solat, kita kena ambil peduli. Kalau anak jiran tak solat pun kena ambil peduli juga. Ya. Kerana apa? Kerana nanti Allah akan tanya kita di akhirat besok. Allah akan tanya, pasal apa tak tegur jiran? Pasal apa tak tegur pekerja bawahan? Pasal apa tak kerja? Susah tuan-tuan. Jadi kita kena buat kerja kita. Tapi ustaz, kalau saya tegur nanti orang marah saya. Itulah risiko dia tuan-tuan. Ya, risikonya ialah orang akan tegur kita, orang akan marah, orang akan, ya, memang betul. Macam itulah, ya. Sebab itulah cerita menegur orang ni tak ramai orang suka tuan-tuan. Ya, tak ramai orang suka tegur, ya. Dan biasanya kita kalau berlaku apa-apa benda tuan-tuan, kita lebih suka memuji daripada menegur. Kita puji, oh cantik baju. Ya, cantik apa-apa ni, apa kita panggil cantik kereta. Ya, kita tak tegur pun, kita kata dah 5-6 biji kereta kat rumah, ya. Kita puji dia, ya. Puji tu boleh lah, tapi puji menyebabkan dia rebah nanti, ya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita kena ada sifat apa kita panggil kesian dengan orang lain. Kesian pada diri kita dan kesian pada orang lain, ya, dengan cara menegur perbuatan dia yang salah. Memang susah tuan-tuan, ya, tapi dengan penuh hikmah lah. Macam mana tuan-tuan kena fikirlah. Ya, kita nak tegur bos paling susah tuan-tuan. Ya, nak tegur bos, ya. Setiausaha masjid nak tegur nazir masjid bukan senang tuan-tuan. Ya, apa ni sekretari nak tegur big boss bukan senang tuan-tuan. Driver nak tegur bos lagi susah tuan-tuan. Ya, tapi macam itulah cabaran hidup. Ya, dan kemungkinan kalau ditegur mungkin dia kena posting ke tempat lain. Ya, kemungkinan. Ya, dia kata okey sebab awak banyak sangat tegur, ya, saya post awak ke tempat lain lah, dia kata. Ya, ada risiko, memang ada risiko. Sebab tu Nabi dan Rasul itulah kerja dia tuan-tuan. Ya, dan ada kesan kepada kehidupan kita. Kebanyakan kita tak mahu benda tu berlaku. Ya, tak mahu benda tu berlaku tuan-tuan. Ya, tapi dalam hidup mesti ada orang yang buat, ya, ambil peranan. Sebab kalau tidak, satu tempat, satu organisasi, ya, satu kawasan perumahan tu semuanya menanggung kesalahan. Sebab kita tak tegur, kita biarkan je, tak boleh tuan-tuan. Ya, susah benda tu tapi kena buat. Itulah cerita Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi sesiapa yang bertakwa wa aslaha, dan buat baik, bukan buat baik pada diri dia, ya. Dia buat baik pada masyarakat juga. Fala khaufun alaihim, maka dia tak akan ada rasa takut. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan rasa sedih. Ni Allah janji tuan-tuan. Ya, Allah janji. Ada dua benda Allah janji. Dia tak ada rasa takut dan dia tak ada rasa sedih. Ya, kadang-kadang kita tengok, ya, dia biasa-biasa je, pangkat pun tak besar sangat. Ya, tapi dia berani. Sebab apa tuan-tuan, ya? Sebab memang Allah janji, dia tak ada rasa takut dan dia tak ada rasa kesedihan. Kita ambil benda tu sebagai satu cabaran. Ya, sebab tu dia kata, ya, pendakwah ni dia kata campaklah pergi mana pun okey. Ya, okey je, campaklah pergi mana pun, ya. Pergi apa kita panggil, ya, orang ingat sebab dia aktif. Masa dia duduk di Subang Jaya ni, di USJ dia aktif. Orang kata tak boleh aktif sangat ni. Campak dia pergi ke, ya, ke apa kita panggil, ya, ke apa tuan-tuan? Pulau apa kat Selangor ni? Pulau Ketam ke Pulau Keri ke apa tuan-tuan, ya, biar dia mabuk laut kat situ kita kata, ya. Rupanya dia pergi sana, dia buat program agama pula kat sana. Orang sana pula jadi, sampai orang kata dia ni tak payah usik lah. Kau hantar dia kat mana pun, ya. Lagi teruk nanti, lagi hebat dia punya apa ni dakwah dia di sana. Jadi akhirnya orang pun tak boleh buat apa tuan-tuan. Sebab dah tahu dah.
Ya. Jadi oleh kerana tu, ya, banyak kita tengok masyarakat, ya, macam tu kadang-kadang. Hantar pergi mana pun, ya, dia cikgu. Hantarlah pergi ujung dunia sekalipun, ya. Hidup juga dia, tuan-tuan. Lagi seronok dia kata. Lagi banyak dakwah saya boleh buat, dia kata, ya. Jadi Allah janji ada dua, ya, ayat yang ke-35. Yang pertama, fala khaufun alaihim, tak ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ya, dia tak akan sedih dengan apa yang berlaku pada diri dia. Seterusnya, wallazina kazzabu biayatina, ya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya, ayatnya ada dua, tuan-tuan. Satu ayat yang dibaca, Al-Quran lah. Satu lagi ayat yang dilihat, ya, yang boleh kita lihat. Sebab tu ramai orang bukan Islam, masuk Islam bukan sebab dia baca Quran. Dia masuk Islam kerana dia punya finding dia. Ya, bila dia buat dia buat test di lab, ya, dia jumpa benda-benda yang pelik. Contoh, kalau tuan-tuan ingat lagi, minggu lepas Ustaz ada cerita seorang doktor Japanese, kan, Japanese apa bidang dia, tuan-tuan ingat lagi? Pakar kulit, dermatologist, ya. Jadi antara saintis yang paling suka berderma lah, sebab dia dermatologist, kan, ya. Paling suka berderma, ya. Kulit, pakar kulit. Jadi dia mengajar di salah satu universiti di mana? Dia orang Jepun, mengajar di mana? Di Thailand. Nak test tuan-tuan punya ingatan je. Ya, jadi dia mengajar di Thailand dan dia dijemput untuk menghadiri satu seminar di Saudi, di Jeddah. Ya, jadi ada seorang pakar dermatologis juga, ya, daripada Saudi yang present paper cerita tentang macam mana keadaan orang yang dibakar dalam neraka, kan. Ya, orang yang dibakar dalam neraka, bila kulit dia hangus, apa Allah buat? Allah gantikan dengan kulit yang baru supaya dia rasa sakit. Ya, habis kulit dia, ya, ganti lagi berterusan. Jadi Japanese doktor tadi, ya, dia personally dia jumpa dengan pakar tadi selepas habis seminar tu lah, ya, maknanya bukan masa dia bentang dia present paper tu, selepas tu, ya. Dan dia dapat tahu bahawasanya Quran yang cerita benda ni, dan alhamdulillah akhirnya masuk Islam dia. Sebab dia tahu, ya, bahawasanya sakit tu hanya pada kulit saja. Kalau kulit tu dah terbakar, ya, tak ada rasa sakit, tapi Allah ganti dengan kulit yang baru, ya. Dan benda ni disebut dalam Quran yang turun 1400 tahun yang lalu, dan akhirnya dia beriman, tuan-tuan, ya. Dan ramai orang itu. Dan Ustaz ada bagi satu contoh lagi, ya. Ustaz bagi dermatologis, Ustaz bagi satu contoh lagi. Pakar apa pula? Siapa boleh ingat? Boleh balik terus, tuan-tuan, tidur kat rumah, tak payah datang kuliah lagi. Haji Alias ingat tak, Haji? Ada satu lagi Ustaz bagi contoh, ya. Dia kerja dekat laut, tuan-tuan, laut. Ya, pakar laut, pakar apa? Ya, oceanografis, ya, ocean, kan. Dia buat kajian dan dia dapati bahawasanya di tengah-tengah laut sana, ya, dalam jarak berapa kilometer tak tahu, ya, dia tengok ada dua jenis, ya, dua air yang berbeza, ya. Ada plankton beza, ikan dia beza, kehidupan laut dia berbeza. Dia beritahu pada nelayan dah lama tahu dah. Ya, nelayan ni kerja dia bawa orang pergi mari je. Ya, tapi nelayan dah lama tahu dah. Dia baru tahu. Ya, dia kata Quran lama cerita dah. Ya, jadi maknanya benda-benda begini saintis lah yang dapat, ya. Dan saintis tu dia tak baca Quran, tapi dia melihat ayat-ayat Allah yang ada dalam dunia ni. Melihat bintang, melihat matahari, ya, melihat bulan, melihat tumbuh-tumbuhan, kehidupan laut dan sebagainya, dan akhirnya dia tahu bahawasanya yang mencipta benda ni adalah Allah yang maha agung, ya. Kalau dunia ni jadi secara begitu saja, ya, dah tentu kita kata manusia tak payah beriman dengan Allah lah, mana boleh. Dunia yang sangat canggih ni, ya, mesti ada pencipta dia, ya. Kerusi yang kita duduk, meja yang kita guna pun ada pencipta dia, ya, ada pereka dia, ada orang buat. Ini kan pula dunia yang sangat canggih ni. Jadi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, wastakbaru anha, dan mereka sombong, dahlah mereka mendustakan ayat Allah, mereka sombong pula, ya. Sombong tu maknanya mereka tak nak pakai, tuan-tuan. Mereka kata ni ayat ni dulu boleh lah, zaman Nabi, zaman ni mana boleh, ya. Mereka memperlekehkan, ya. Ulaika, mereka itu kata Allah, ashabun nar, mereka itu ahli neraka, ya. Hum fiha khalidun. Ahli neraka tu satu hal, tuan-tuan, tapi mereka kekal di dalamnya. Itu yang takut tu. Neraka mana yang kekal dalamnya, tuan-tuan? Neraka, tuan-tuan tahu kan, neraka ni bukan semua
Bukan semua masuk tak keluar. Neraka ni ada yang check in dan check out. Tapi ada satu neraka, dia check in aja, check out tak ada. Neraka apa nama dia, tuan-tuan? Neraka apa nama dia? Neraka Jahannam. Neraka Jahannam dia check in saja. Ya, tak ada check out. Tapi neraka lain macam neraka Sakhar, neraka Jahim, ini neraka yang temporary. Maksud dia, orang yang masuk dalam tu setelah diazab, dihukum, ya, after certain years, tak tahulah ya how many thousand of years, selepas daripada tu mereka akan dibebaskan, masuk syurga juga. Tapi Jahannam tak ada. Sebab tu Allah ajar kita supaya berlindung daripada azab neraka Jahannam. Ya, jadi dalam Quran, dalam surah ke-berapa tu, ya, dalam surah yang ke-25, surah Al-Furqan, ya, jadi ada Rabbana kshif 'annal azaba jahannam. Ya, ya Allah, ya, berapa dalam ayat berapa tu, surah 25 ayat yang ke-60 65 tak salahnya, tuan-tuan, ya. Kejap ya, Ustaz tengok. Ya, surah 25 surah Al-Furqan, tuan-tuan boleh tengok. Surah 25 surah Al-Furqan, ya, pada ayat yang ke-65 tak salahnya juga. Surah 25 Al-Furqan, ya, ayat 65, betul, ya. Jadi surah 65, surah 25. Ya, tuan-tuan boleh tengok surah Al-Furqan pada ayat yang ke-65, ya. Jadi ada apa kita panggil, ya, ada ayat dia. Ya. Apa ayat dia bunyi? Ayat dia berbunyi ialah apa dia? Ya. Ini cerita ibadur rahman ni. Ya. Jadi ceritanya ialah wallazina yaquluna rabbana srif anna. Rabbana srif anna, ya. Muka surat 365. Ya, 365. Jadi tuan-tuan catat saja, ya. Tak payah cek pun tak apa, nanti balik cek. Ya. Jadi surah Al-Furqan surah 25 ayat yang ke-65. Ya. Jadi ada doa dia daripada Rabbana tu lah. Tak payahlah baca wallazina yaqulun tu, tak payah, ya. Terus aja Rabbana srif anna azab jahannam. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya, palingkanlah kami, jauhkanlah kami daripada azab neraka Jahannam. Inna azabaha, kerana sesungguhnya azab neraka Jahannam itu kana gharama. Gharama ni paling hebat dan kekal. Maknanya siapa masuk dalam khalidina fiha abada, dia kekal. Ya. Jadi kalau kita nak minta, ya, antara doa yang kita nak minta ni lah doa dia, ya, terutama pada bulan Ramadan yang mulia ni, ya, pada hari-hari yang mustajab doa. Ayat 65, ya. Okey, kita balik pada ayat tadi, tuan-tuan. Maknanya azab neraka Jahannam kekal. Orang yang masuk check in saja, tak ada check out, tuan-tuan. Ya, check in saja, tak ada check out. Tapi kalau neraka yang lain, ya, ada peluang untuk keluar. Masih ada peluang untuk keluar. Sebab dia bukan neraka Jahannam. Ya. Okey, seterusnya apa? Seterusnya hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi maksud ashabun nar ni ialah ashabu nar Jahannam. Maksudnya neraka Jahannam. Ni maksud dia, sebab mereka kekal di dalamnya. Ya. Kemudian faman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Ya, daripada orang yang dia mengada-ngadakan pembohongan kepada Allah. Allah tak kata, dia kata Allah kata. Ya, Allah tak bagi tahu macam tu, dia kata Allah yang suruh, tak. Au kazzaba bi ayati, ataupun dia mendustakan ayat-ayat Allah. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Ya, jadi menimpa kepada mereka ini nasib. Dalam bahasa Arab pun dipanggil nasib juga. Ya, nasib ni maknanya bahagian kita lah. Inilah nasib saya, ustaz, dia kata. Ya, nasib. Nasib tu maknanya habuan saya. Ya, macam nilah nasib saya. Ya, dulu masa saya sihat, ya, jarang nak pergi masjid. Ya, dah sakit ni nak pergi apa ni, COVID pula, dia kata. Ya, tak boleh nak datang lagi. Saya pula warga emas, dia kata. Ya, jadi itulah. Macam itulah, inilah nasib saya, dia kata. Ya, jadi nasib tu sama dalam bahasa Arab pun macam tu juga. Ya, habuan dia, bahagian dia. Ya, jadi dalam Alkitab, dalam Quran tak ditetapkan. Ya, kesalahan ni macam ni hukum dia, kesalahan tu macam tu hukum dia. Jadi orang yang mengada-ngadakan pendustaan dan orang yang mendustakan ayat Allah, ya, maka dia akan ditimpa dengan perkara ni. Yanaluhum nasibuhum minal kitab. Hatta, sehinggalah idza ja'atuhum rusuluna,
sehingga apabila datang rasul kami, ya, rasul-rasul kami, yatawafawnahum. Jadi rasul di sini ialah malaikat. Sebab tu bila kita sebut rasul, kita kena tengok konteks dia. Sebab rasul di sini mematikan mereka, mewafatkan mereka. Dah tentulah malaikat. Mana ada nabi-nabi bunuh orang, tak? Ya. Sebab itu nabi tak pernah bunuh orang. Nabi Muhammad tak pernah bunuh orang. Walaupun nabi terlibat dalam peperangan, nabi hanya melukakan saja. Ya, ada seorang kafir Quraisy namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, tuan-tuan boleh catat, Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni bapa kepada Khalid. Khalid bin Al-Walid. Ya. Jadi Khalid bin Al-Walid, bapa dia Al-Walid bin Al-Mughirah, salah seorang pemimpin Quraisy. Beliau mati dalam perang Badar. Ya, dalam perang Badar Nabi lukakan dia sikit dekat leher je. Nabi lukakan sikit kat leher, kemudian dia pun cabut lari. Dia pergi dekat kawan dia, kata mati aku, dia kata. Mati aku. Ya, kawan dia kata apa sebab? Ya, Muhammad dah bunuh aku. Bunuh macam mana? Orang pun tengok ada sikit luka dekat leher dia, ya. Kawan dia ketawakan dia. Ya, sikit je ni. Dia kata Muhammad ni, ya, kalau dia ludah aku pun aku mati, dia kata. Mana sampai berangkat begitu, tuan-tuan. Takutnya dia kata Muhammad ni kalau dia ludah aku pun mati. Ini kan pula dilukakan. Memang betul, tuan-tuan. Akhirnya bawa pada kematian. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu Nabi tak bunuh, Nabi lukakan saja. Ya. Jadi oleh kerana itu ayat ni tak sesuai lah untuk Nabi. Ya. Jadi yang sesuai ialah Rasul. Sebab malaikat yang cabut nyawa dengan izin Allah. Ya. Namanya malaikat Israel, Malakul Maut. Ya. Jadi sehinggalah apabila malaikat maut datang cabut nyawa mereka, qalu, ya, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Maka malaikat pun tanya. Malaikat kata, panggillah ketua-ketua kamu dulu. Ya, aina ma kuntum. Ya, mana yang dulu kamu seru, yang kamu sembah selain daripada Allah tu, mana dia? Mana dia Lata, mana dia Uzza, mana dia Manat, mana dia berhala-berhala besar yang kamu sembah dulu, yang kamu kata tu Tuhan, mana dia? Ya, dia kena sindir, tuan-tuan. Malaikat sindir dia. Ya, memang tak ada lah. Ya, itu bukan Tuhan. Qalu, kata mereka, ya, dallu anna, semua benda tu dah lenyap dah, habis dah. Tak ada dah. Tuhan-Tuhan tu lenyap habis dah. Mereka pun baru tahu, tuan-tuan. Ya. Kemudian wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka, ya, mengaku, ya, bersaksi, makna mengaku bahawasanya mereka ni orang kafir. Barulah, tuan-tuan, barulah mengaku orang kafir. Tapi dah terlambat lah. Ya. Jadi sebab itu, tuan-tuan, ya, better late than never. Ya. Lambat sikit tak apa. Ya. Dia kata, saya ustaz dulu masa kerja sibuk ustaz, tak sempat datang kuliah. Alhamdulillah pencen ni baru datang. Tak apa, tak ada masalah, tuan-tuan. Better late than never, daripada tak datang langsung. Ya. Jadi ini ada juga datang kelas, ya, ulang-ulang kaji, tengok apa semua. Alhamdulillah ada. Ya. Jadi Allah mudahkan, mudah-mudahan, ya. Tuan-tuan kena doa satu bulan Ramadan ni, mudahkan belajar ilmu. Tak banyak orang minta. Ya, ya Allah, ya, aku mohon supaya dipermudahkan aku untuk belajar. Dulu masa aku kerja aku sibuk, ya Allah. Tak sempat nak belajar tu, belajar ni. Alhamdulillah aku dah pencen, ya, alhamdulillah badan masih sihat. Kau mudahkanlah urusan aku mencari ilmu. Tuan-tuan kena minta, tuan-tuan. Kerana Allah ni, dia bagi apa yang kita minta. Tuan-tuan tak minta, tuan-tuan tak dapat. Banyak orang tak dapat pasal dia tak minta. Ya, tuan-tuan jangan minta, ya. Tuan-tuan boleh minta apa saja asalkan benda tu tak salah lah. Ya, benda tu tak salah. Minta mati tak boleh. Ya, kita tadi option ada dua kan. Sama ada panjang umur dalam ibadah, ataupun Allah matikan kerana takut kita terlibat dalam benda-benda maksiat. Tu boleh. Ya. Minta doa, mintalah apa saja, tuan-tuan. Ya. Tapi jangan sekadar minta kesenangan dalam bentuk wang ringgit saja. Itu boleh, tak ada masalah. Ya. Tapi kita kena minta benda-benda lain, tuan-tuan. Ya, kesihatan of course. Ya. Kemudian minta dipermudahkan menuntut ilmu pengetahuan. Satu lagi, tuan-tuan, ya. Mintakan diberikan apa, tuan-tuan? Diberikan nikmat, ya, kelazatan dalam ibadah. Yang itu tak ramai orang minta. Tuan-tuan, kalau ustaz tanyalah, tuan-tuan, ya, tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan rasa seronok ke? Tuan-tuan rasa enjoy ke, tuan-tuan? Looking forward untuk ibadah ke? Kalau macam tu, alhamdulillah. Tapi kalau tuan-tuan rasa, ya, tuan-tuan pergi satu masjid, ya, dan diberitahu, ya, tuan-tuan buat 20 rakaat. 20, ya. Okey. Kalau katalah orang yang buat 8 lah.
Dia pergi satu masjid, dia kata, Allah silap lah malam ni, 20 pula tempat ni, dia kata. Tu maknanya dia ada problem, tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang kita rasa okey, tapi masuk, ya, bila kita tengok 8 tu menderu orang keluar, dalam hati tu ada juga, kalaulah aku termasuk golongan 8 kan bagus, ya. Kadang-kadang terdetik juga. Tapi kalau tak, dia kata tak apalah, ya, kita nak kejar, ya, nak kejar apa, bukan nak balik nak tengok apa, tuan-tuan. Ya, tak ada apa pun nak tengok. Jadi duduk masjid, ya. Kita rasa nikmat beribadah, kena minta. Sebab tu ustaz sebut dua benda yang mungkin tuan-tuan kurang minta selama ni. Yang pertama ialah dimudahkan belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama lah. Ya, kalau mengaji mudahkan belajar mengaji. Ya, makhrajnya, tajwidnya, ya. Kemudian memahami makna-makna dia, tuan-tuan kena minta dengan Allah. Ya, mudah, ya. Orang belajar apa kita panggil, belajar fiqh tu mudah faham. Belajar hadis senang faham. Kita kena minta, tuan-tuan. Dan juga nikmat dalam beribadah. Ya, supaya kita rajin buat solat-solat sunat. Ya, maknanya boleh apa kita panggil, ya, boleh selalu pegang Quran baca, tengok makna, ya. Jadi benda-benda tu jarang kita minta. Tuan-tuan, ya, mulai hari ni tuan-tuan kena minta nikmat beribadah satu. Ya, kita rasa seronok, enjoy beribadah, tuan-tuan. Ya. Apabila kita solat walaupun bersendirian, ya, kita rasa seronok. Ya, kalau dulu mungkin solat duha ni jarang buat, tapi dah kena mula buat, ya. Jangan 2 rakaat, tambah lagi jadi 4 paling kurang, ya. Ataupun bulan Ramadan ni tambah lagi, tuan-tuan. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana inilah bekalan kita di akhirat besok. Tak ada benda lain, tuan-tuan, ya. Walaupun kita boleh sedekah, kita boleh beli tu, kita boleh beli ni bagi orang, betul, ya. Tapi yang lain daripada tu, selain daripada sedekah apa? Ya, amalan-amalan apa kita panggil ibadah harian kita lah. Ya, yang berbentuk sunat, yang jangan kita tinggalkan. Ya, itu cerita dia, tuan-tuan. Okey, selesai, ya. Jadi selesai ayat tu, kita masuk sebelah. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Ya, jadi Allah pun kata, ya. Apa Allah kata? Ya, Allah berfirman, udkhulu fi umamin. Masuklah kamu dalam golongan umat-umat. Ya, puak-puak, kumpulan-kumpulan qad khalat min qablikum, yang terdahulu. Maknanya siapa? Geng Ad, ya, pasukan apa lagi, kaum Samud, ya, kaum apa kita panggil Kibti, Firaun dan sebagainya, ya. Dan yang duduk dalam neraka ni 2 golongan, yang pertama jin, yang kedua manusia, ya. Minal jinni wal insi finnar, sama ada daripada golongan jin dan manusia. Sebab apa disebut jin dulu? Kerana memang Allah cipta jin dulu, baru cipta manusia. Manusia makhluk terakhir yang dicipta atas muka bumi, tuan-tuan, ya. Kullama dakhalat ummatun la'anat, ya, la'anat ukhtaha. Apabila satu kumpulan masuk, satu umat masuk, umat yang masuk tu dia akan laknat, ya, yang lain. Celaka kau, dia kata. Ya. Sebab apa, tuan-tuan? Ya, sebab mereka saling melaknat satu sama lain. Ya. Kau pun ada dalam ni, dia kata. Ya. Masuk pula, kau pun ada. Ya. Maknanya dia sama-sama dia akan melaknat. Ya. Jadi dia punya ni disebut ukhtaha, maknanya dia punya sisters dia, ya, dia punya saudara-saudara dia, ya. Jadi kalau kaum Ad akan laknat kaum Samud, kaum Samud akan laknat kaum Kibti, Firaun, ya, dan seterusnya, hatta izadaraku fiha jami'an, sehinggalah apabila semuanya masuk dalam neraka tu. Qalat, ya, qalat ukhrahum, ya, berkata salah satu daripada mereka, li ulahum. Jadi yang lain-lain tu bercakap pada yang pertama tadi, ya, rabbana haula'i adalluna, baru dia bagi tahu. Dia kata, ya Allah, dia nilah dulu sesatkan aku masa di dunia, ya. Haula, mereka ini, adalluna, mereka lah yang sesatkan kami, ya. Fa'atihim azaban di'fa, ya Allah, engkau tambahlah azab kepada mereka ni, ya. Dia minta kepada Allah supaya tambah azab, sebab mereka lah sesat. Ni dulu geng ni lah yang ajak saya supaya sesat ni. Inilah dia pemimpin, inilah chief dia, inilah ketua dia, tuan-tuan, ya, yang ajak saya supaya sesat. Maka dia pun kata pada Allah, ya Allah, tambahlah kepada mereka azaban di'fan, azab yang berganda-ganda, ya, minan nar, daripada neraka. Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun, ya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi setiap pesalah itu, ya, ada gandaan, tetapi kamu tidak mengetahui, ya. Jadi maknanya dia menyesal pada masa itu,
ya, dan pada masa tu dia tahu apa yang dia buat salah, tuan-tuan, tapi sudah terlambat. Ya, wa qalat ulahum li ukhrahum, maka yang mula-mula masuk, ketua-ketua lah mula-mula masuk, tuan-tuan, ya, dia bercakap kepada anak-anak buah dia, kepada kumpulan yang lain, ya, fama kana lakum alaina min fadlin, kamu tak ada kelebihan pun. Memanglah kami ajak kamu supaya sesat, tapi kamu tak ada apa-apa kelebihan pun, nak minta dengan Allah pula nak tambah. Ya, fazuqu, masa rasakanlah al-azab bima kuntum taksibun. Ya, maka rasailah azab yang dulu kamu buat kesalahan, maka sekarang ni rasa. Jadi maknanya pemimpin dengan orang bawahan, ya, orang yang menyesatkan dengan orang yang disesatkan, saling, ya, saling kata mengata, saling laknat melaknat, saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Ini peristiwa yang berlaku dalam neraka, tuan-tuan. Dia belum berlaku, tapi Allah dah cerita. Ya, sebab benda-benda syurga neraka ni kan belum berlaku. Ini kan benda yang bersifat future, tuan-tuan. Ya, ini futuristik. Tetapi tetap diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Quran cerita benda yang lepas. Ya, dalam Quran ada cerita past tense, ada present tense, ada future tense, tuan-tuan. Dua-dua ada. Ya, tiga-tiga tenses tu ada. Ya, past, present and future. Semua ada dalam Quran. Ya, sebab tu Quran bukan cerita past saja. Ya, tetapi Quran banyak cerita present juga dan banyak cerita future. Terutamanya cerita neraka, syurga, ya, tentang apa ni, kiamat dan sebagainya. Ya, itulah kandungan Al-Quran, tuan-tuan. Kemudian innallazina kazzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka sombong, ya, terhadap ayat-ayat kami, tak mau dengar. La tufattahu lahum abwabus sama, Allah tidak akan buka bagi mereka pintu langit. Ya, pintu langit ni kalau dibuka, bila pintu langit dibuka, ya, tuan-tuan, apa berlaku, tuan-tuan? Maknanya doa kita lebih senang naik. Ya, pintu langit dibuka. Setiap hari ada tak waktu pintu langit dibuka, tuan-tuan? Ada tak Haji Yaakob? Ya, waktu bila pintu langit dibuka? Waktu malam lah, ya, waktu kita 1/3 malam, 1/3 terakhir, betul. Waktu siang ada tak pintu langit dibuka, tuan-tuan? Ada. Waktu bila je? Waktu subuh, Zuhur, ya, waktu Zuhur. Ketika azan Zuhur dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah buka pintu langit. Ya, bila pintu langit itu tutup? Bila iqamat. Masih ada lagi, boleh lagi. Ketika imam, ya, imam memberi salam. Bila imam bagi salam je, Assalamualaikum warahmatullahi, maka tertutuplah pintu langit. Ya, jadi sebab itu apa kita panggil Zuhur ni, kalau boleh jangan kelang kabut sangat. Masuk waktu Zuhur bagi peluang, ya. Bilal kena bagi peluang jamaah untuk solat 4 rakaat qabliyah. Ya, maknanya jangan kelang kabut sangatlah. Ya, sebab Allah sedang buka pintu langit. Masa tu tuan-tuan kena doa, tuan-tuan. Ya, sebab Allah buka pintu langit. Tufattahu lahum abwabus sama, dibuka pintu langit. Ini orang kafir tadi tak dapat, ya. Tapi kalau kita orang beriman, Allah buka pintu langit setiap hari, bukan Ramadan saja, tuan-tuan. Setiap hari walaupun di luar Ramadan. Ya, itu ada hadis dalam sahih, ya, dalam kitab Imam Tirmizi ada. Ya, dalam Sunan At-Tirmizi, riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, tuan-tuan boleh salin, ya, hadis tu riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, Imam Tirmizi diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang digelar Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari ni rumah dia depan Masjid Nabawi. Betul-betul facing masjid. Ya, dan disitulah Nabi menumpang. Sebab Nabi masa datang ke Madinah, Nabi tak ada rumah lagi. Jadi sebelum rumah Nabi siap, Nabi menumpang di rumah Abu Ayyub selama 12 bulan, setahun, tuan-tuan. Jadi oleh kerana tu Abu Ayyub dia observe Nabi punya ibadah. Dia observe aja. Salah satu benda yang dia nampak, masuk je Zuhur, azan di masjid, Nabi akan solat 4 rakaat qabliyah Zuhur. Itu yang ditanya Nabi dan Nabi bagi tahu, ya. Abu Ayyub ketika azan dikumandangkan, Allah buka pintu langit. Ya, Abu Ayyub lah yang riwayat cerita ni. Ya, dan bila pintu langit ditutup, ketika mana, ya, imam memberi salam. Ya, jadi jangan kelang kabut sangat. Zuhur tu biar bagi peluang, tuan-tuan, tunggu, ya. Sebab itu Nabi biasa menunggu jamaah Zuhur. Ya, especially kita kata sebab padang pasir, ya, negara Arab ni dia panas. Jadi ketika Bilal nak iqamat, azan dah azan, masuk waktu kena azan. Sebab tu kalau kita kuliah pun masuk waktu maghrib kan.
Kalau masuk isyak bagi azan. Ya, kena azan dulu. Sebab mungkin ada orang nak cepat ke apa kan? Ya, orang nak tahu. Ya, walaupun tak adalah orang azan yang paling ditunggu-tunggu azan apa tuan-tuan? Azan maghrib lah. Tapi jangan cepat 3 minit tuan-tuan. Jangan cepat 3 minit pula, ya. Jadi dah satu hal pula, ya. Mufti Selangor kata tak boleh, ya. Mufti Perlis pula kata boleh tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan kena dengar dua-dua tuan-tuan, ya. Sebab dari segi akademik kita kena tengok alasan dia. Ya, of course kita di Selangor kena ikut apa ni Selangor lah. Of course lah, ya. Tapi tuan-tuan kena dengar juga pandangan para ulama lain tentang isu buka puasa terawal. Bukan sengaja, ya. Sebab bukan salah jamaah pun. Yang muazzin pun dia tak salah kan, sebab jam kan. Ada problem jam tu. Ya. Jadi macam tu lah, ya. Jadi macam mana hukum dia? Jadi maknanya kalau kita tengok pandangan para ulama, ya, ini bukan cerita pandangan para ulama. Ada beberapa pandangan yang sedikit berbeza. Ya, jadi kita boleh ambil juga, ya. Sebagai motivasi lah, sebab kalau tidak menyesal lah dia. Dia kata 3 minit punya pasal bergaduh dengan Bilal nanti, ya. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menyebut tentang perkara-perkara ni, ya, kita kena tengok pandangan para ulama lain juga dalam bab ni. Macam kita buat zakat lah kan. Ya, zakat dulu bayar pakai beras. Tapi alhamdulillah, ya, dalam mazhab Abu Hanifah, ya, boleh pakai nilaian duit kan. Senang tuan-tuan. Jadi masjid pun tak payah buat storage untuk beras, kalau tidak macam-macam beras basmati, beras apa semua ada dekat masjid. Kan susah tuan-tuan. Ya, jadi kita mudahkan dengan mengambil pandangan mazhab Abu Hanifah. Dan mazhab Abu Hanifah juga berada dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, 4 mazhab kan. Jadi kita kena tengok juga pandangan-pandangan ni. Kalau dia menimbulkan masalah dalam mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Di Malaysia kita boleh ambil pandangan-pandangan ulama Maliki, ya, Hambali dan juga Hanafi. Itu biasa tuan-tuan. Ya, benda-benda begitu. Banyak kita dalam bab haji umrah pun macam tu juga. Dalam bab perniagaan sama tuan-tuan. Ya, kita bukan pakai Syafi'i dah, kita pakai mazhab yang lain, tetapi masih dalam ruang lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kena tahulah cerita dia. Ya, yang selalu timbul sekarang ni tuan-tuan, isu masa PKP ni ialah cerita orang sembahyang luar pagar. Sembahyang Jumaat, dia datang, ya, sebab dia dapat nombor 451, tak ada boleh masuk. Masuk dalam masjid 450 aja. Jadi nombor 451, dia pun tunggulah. Kata apa ni, kalau kat kampung ustaz yang jaga tu ni apa, rela lah. Rela kata, baliklah cik. Dia kata, tak apa, saya manalah tahu kok ada yang keluar pula. Dia kata, saya masuk lah. Sampai kesudah, ya, sampai habis azan, sampai habis khutbah, tak keluar-keluar. Memang tuan-tuan orang masuk tak keluar dah. Ya, jadi oleh kerana tu dah berkumpul 10 orang kat luar pagar. Pagar kunci. Macam mana? Ya, dia kata tak apa, kita semayang di luar. Sah ke tuan-tuan? Ya, dia semayang Jumaat ikut imam, ya, sebab dengar kan, boleh dengar dan boleh nampak pun. Ya, dia kat pagar tu. Semayang sah ke tidak tuan-tuan? Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Ya, sebab dia punya apa kita panggil, dia punya saf dah terputus ya tuan-tuan. Saf kan terputus. Ya. Tapi dalam mazhab Malik sah tuan-tuan. Ya, sebab tu orang Afrika di mazhab Malik ni kat mana apa Datuk Nasir? Maliki kat mana tu? Which part of apa ni? Which part of Africa? Agak-agak lah. Cuba lah Haji Elias tahu. Morocco tuan-tuan, Morocco, Tunisia, ya. Mereka ni ialah Malik, mazhab Malik. Even apa ni Andalusia, Spain pun dulu Malik, mazhab Maliki, ya. Dan dalam mazhab Malik, ya, orang yang tak dapat masuk masjid sebab hal-hal tertentu tadi, dia boleh semayang di luar pagar, ya. Dia tetap niat Jumaat dan Jumaat dia sah. Jumaat dia sah tuan-tuan. Sebab dia tak boleh masuk pasal tadilah SOP, ya, hanya 450 saja. Jadi dia masuk, dia di luar, dia solat sah, tetapi dia kena ambil wuduk dalam mazhab Malik. Yang itulah kena belajar sikit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ambil cara Syafi'i tak sah. Ya, tuan-tuan kena ambil dalam seperti mana mazhab Malik. Mazhab Malik macam mana tuan-tuan? Dalam mazhab Malik, ya, kalau kepala, kalau kita Syafi'i kan tuan-tuan tasyenggo kan? Tasyenggo lah, ya. Dalam mazhab Malik dia kena sapu semua. Mazhab Malik macam Hambali. Tuan-tuan tengok orang Saudi buat. Dia sapu semua. Ya. Jadi dalam mazhab Malik kepala kena sapu semua. Baru sah. Kalau sikit tak sah mazhab Malik. Ya. Mazhab Syafi'i yang paling ringan sekali. Mazhab Hanafi, kalau tuan-tuan tengok pergi masjid India ke masjid Pakistan, ya, dia satu. Mesti satu. Mazhab Malik, mazhab Hambali dua-dua. Lelaki perempuan sama. Ya, yang tu. Yang kedua tuan-tuan, ya,
mazhab Malik ni, ya, mereka gosok bahagian anggota ni. Kalau kita kan ambil wuduk, lalukan air kan, lalukan air, ya, okeylah, cukuplah, meratakan air. Air tu mesti mengalir, ya, air tu mesti mengalir ke atas. Bila dia dah mengalir, kita sapu, kita ratakan dia, sah. Dalam mazhab Malik tak sah. Dalam mazhab Malik dia mesti gosok, ya, dia mesti gosok. Sebab apa tuan-tuan, ya? Sebab orang Malik ni dia duduk di negara berdebu, ya. Sudan pun, Ustaz pernah duduk di Sudan, ya. Sudan tuan-tuan, yang Ustaz find out, tuan-tuan, ya, jangan jual bedak dekat orang Sudan tuan-tuan. Tak laku tuan-tuan. Bedak tak laku. Pasal dia ada natural bedak. Sebab dia banyak sandstorm, ya. Kalau sandstorm tuan-tuan duduk kejap, putih muka tuan-tuan, ya. Itu orang Sudan, ya. Tuan-tuan boleh tanya kalau ada Petronas staff, ex Petronas staff, tanyalah, ya. Memang, ya. Sebab itu orang Sudan ataupun North Africa ni, dia akan, sebab debu banyak. Kalau debu dia tak gosok, nanti air tak sampai ke kulit. Ada soalan tadi apa? Ya, apa soalan ni? Tolong dengar Datuk. Isu tutup mulut. Okey. Boleh ke tak? Masa solat. Oh, sah. Itu mufti dah buat keputusan, ya. Apa ni, Majlis Fatwa Kebangsaan sudah, ya. Apa pejabat mufti wilayah pun dah buat keputusan, tak ada masalah. Ya. Tak ada masalah. Ya. Sebab apa? Sebab keputusan dah ada. So kita follow lah, ya. Dulu memang kita rasa macam ralat sikitlah, ya. Tapi dah ada fatwa, okey. Yang tak boleh tutup dahi. Ya, dahi, ya. Kalau hidung macam mana? Sebahagian orang dia letak bawah, ya. Hidung dia tak masuk anggota sujud. Sujud kan atas 7 anggota. 2 telapak tangan kan. Kemudian dahi, ya. Kemudian apa ni, lutut, 2 lutut, dan juga ibu jari kaki. Ibu jari ni tuan-tuan kena dibengkokkan sikit. Ya, kena belatih lah tuan-tuan. Ya. Sebab jari kaki kita dia tak sama panjang. Jadi kalau tuan-tuan tak bengkokkan, nanti tuan-tuan punya jari kelingking tak kena dekat tempat sujud. Ya, sebab Ustaz tengok ramai orang macam ni gantung je tuan-tuan. Ya, tak, ya, dia kena macam tu, baru kena yang lain. Kena usahalah. Kalau tuan-tuan rasa tak boleh, cubalah. Kalau tak boleh juga, Allah maafkanlah mudah-mudahan. Ya, jadi 7 anggota. Ada tak hidung? Hidung tak masuk. Tapi ketika kita sujud, hidung patutnya kena pada tempat sujud tak? Dia tak masuk apa kita panggil anggota sujud. Tapi kalau hidung tak kena dekat lantai, dekat ni, nanti tuan-tuan punya dahi tak sempurna. Jadi untuk menyempurnakan dahi, maka hidung mesti kena pada tempat sujud. Hidung tak masuk, tapi hidung tu dia menyempurnakan dahi kita. Ya, kalau tidak macam mana tuan-tuan? Hidung tak kena, kan, ya, nampak sengit semacam kan? Kalau hidung kena, baru dia sempurna. Ya, jadi ada yang buka hidung, tapi fatwa kata tak ada masalah. Ya, sebab tak ada cerita pasal tutup hidung. Yang penting hidung kena. Walaupun tuan-tuan tutup, ya, tuan-tuan pakai mask, tapi boleh tak hidung tu kena dekat tempat sujud? Kena. Ya, yang tak boleh tutup ialah dahi. Selesailah tuan-tuan. Tak ada masalah, tak ada isu. Ya. So balik pada cerita mazhab Malik tadi, tuan-tuan, ya, mazhab Malik tuan-tuan kena sapu, ya. Kena usuk sikit. Tadlik dia panggil dalam bahasa Arab. Jadi kalau tuan-tuan gosok bagi anggota wuduk, kemudian tuan-tuan sapu kepala keseluruhan, so itu adalah cara ambil wuduk mazhab Malik. Dan walaupun dia duduk kat luar, ya, dia punya sembahyang sah. Ya, tu boleh tuan-tuan, ya. Cuma macam tadilah, dia kena ilmu pengetahuan lah sikit. Kalau ada ilmu, tapi kalau dia ambil cara Syafi'i, dia tak sah. Pasal dalam mazhab Syafi'i, sah tak boleh terputus. Ya, dia mesti berada apa kita panggil keluar sikit tak apa. Tapi kalau sah bersambung, ya, Hambali pun sama juga. Ya, macam kita di Mekah tu kan, cuba tengok kan. Sebahagian, ya, hotel pun ada, itu Hambali. Ya, jadi macam itulah cerita dia. Jadi kita kena tahulah sikit-sikit. Tuan-tuan Google je pun, bukan susah sangat, ya. Wuduk cara mazhab Malik kan. Keluarlah macam-macam tuan-tuan. Ya. Macam mana je? Buka saya, tak dengar. Mazhab Syafi'i, Maliki. Ada isu tak?
Haji kalau pergi Mekah ikut Imam Sudais tak? Sudais Hambali. So itulah jawapan dia. Ya, it's a non-issue. Ya, pasal tak ada masalah. Cuma kita kalau nak taklid pada mazhab Malik, kena wuduk cara macam tu lah. Ya. Macam kita kata nak apa ni, macam sekarang kan, ya. Sentuh dulu tabung haji, sentuh suami isteri batal kan? Kalau masa tawaf kan. Sekarang batal tak? Sudah keluar Syafi'i ke? Tak ada kan? Jadi ada kaul dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Jadi maknanya tuan-tuan kena faham, dalam mazhab ni dia ada revision dia revise. Imam Syafi'i dia meninggal tahun 204 Hijrah, 204. Imam Nawawi lahir 676, meninggal 676. 400 tahun tuan-tuan. Sebab tu banyak fatwa-fatwa yang direview. Ya, direview oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i juga, dan kita pakai yang latest. Sebab tu fiqh kena pakai latest. Ya, macam jarak untuk qasar solat. Ustaz selalu sebut 81 km. Itu yang terbaru tuan-tuan. So kita kena pakai yang tu. Walaupun buku lama kata 92, 96, tuan-tuan kena pakai yang latest. Ya, sebab measurement kita kena pakai yang terbaru. Ya, sebab tu Menteri Agama Dr. Zulkifli Al-Bakri ketika dia terjemahkan buku tu, dia ambil yang latest. Ya, kebetulan masa dia buat masters di Syria. Dia BA Madinah, masters dia Syria. Masa di Syria dia belajar dengan Syekh ni. Ya, dengan Dr. Mustafa Al-Bura. Ni ulama besar mazhab Syafi'i yang masih hidup ada di Syria, dan dia jadi penasihat Bank Muamalat. Ya, dia selalu datang ke College Universiti Islam Selangor kuis. Ya, dia selalu ada. Alhamdulillah masih Allah panjangkan usia dia lagi. Ya, jadi dia yang tulis kitab tu, Dr. Zul terjemahkan dalam bahasa Melayu dan dijual di kedai. Tuan-tuan boleh cari. Fiqh Manhaji nama dia. Fiqh Manhaji. Tuan-tuan kena pakailah buku tu. Pasal tu latest. Ya, macam tuan-tuan kan, ya, nak rujuk buku management, takkanlah buku management lama-lama Peter Drucker tu boleh lah rujuk tuan-tuan, tapi tu je lama, kena carilah yang baru-baru. Ya, Rich Dad Poor Dad pun dah lama dah tuan-tuan. Ya, ambil yang terbaru lah. Macam tu lah tuan-tuan. Dalam ekonomi, dalam sains, ya, dalam fatwa, kena ambil yang terbaru. Ya, jangan tengok fatwa Tok Kenali. Walaupun Tok Kenali buat fatwa sesuai dengan zaman dia. Ya, tapi kena pakailah fatwa kebangsaan zaman ni. Ya, dah tentu kemungkinan zaman tu fatwa dia sedikit berbeza sebab tak ada COVID-19. Ya, SOP dia lain. Macam itulah maksud dia. Sebab fatwa dia dinamik, dia berubah-ubah. Jadi tuan-tuan jangan rigid dengan sesuatu fatwa. Kena tengok fatwa terbaru. Ya, atau cerita dia. Boleh tuan-tuan ya? So tak ada hal, boleh ikut. Kita Syafi'i ikut Imam Sudais yang Hambali, tak ada masalah. Ya, even Imam Sudais datang Malaysia, ya, patutnya dia datang awal untuk solat subuh, dia jadi imam. Dia lambat. Ya, jadi imam lain lah yang naik. Ketika imam tu baca kunut, Imam Sudais pun aminkan kunut. Kerana apa? Kerana dia mengikut imam yang mazhab Syafi'i. Makmum kena ikut imam. Macam tu juga kita, kalau imam tak kunut di Mekah, tuan-tuan jangan tambah kunut pendek pula. Ya, dia kata saya kunut tak, tapi kunut pendek. Tak, kita dalam dalam Sahih Bukhari Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imam rukuk, kalau imam sujud, kalau imam kunut, kita kunut. Kita ikut macam tu tuan-tuan. Ya, itu cerita dia, ya. Sebab para ulama ni sebenarnya dia tak bertelingkah. Yang bertelingkah ni anak-anak murid yang itulah tuan-tuan, yang degil-degil ni. Ya, jadi kita kena terbukalah sikit tuan-tuan. Ya, sebab dalam dunia moden sekarang ni kita travelling ke mana-mana saja. Ya, Ustaz ada cerita ada pengalaman pergi ke Paris tuan-tuan, bawa jamaah jugalah. Ya, jadi bila kita nak jamaah takhir, ya, sampailah satu masjid tak besarlah di Paris tu lah, ya, tak tahu apa nama tempat tu. Kita makan di satu kedai, ya, lepas makan tu kita kata tak apa, dah jumpa masjid dah. Ya, kita pun pergi. Sampai masjid, orang perempuan tak boleh masuk. Ya, perempuan tak boleh masuk sebab dia Hanafi. Ya, Hanafi tak bagi perempuan masuk. Uzbekistan tuan-tuan pergi kan, perempuan tak ada tempat. Ya, kita minta izin je, kita nego dengan dia punya imam masjid, tolonglah, ya, orang Syafi'i ini perempuan datang masjid sembahyang. Akhirnya dia kata okeylah, bolehlah. Ya, perempuan masuk tandas dulu, selesai perempuan keluar, lelaki pula masuk, macam tu. Pasal dia tak sediakan tempat untuk orang perempuan sebab dia Hanafi. Jadi di Paris tadi pun Hanafi juga.
Jadi tak boleh masuk. Ustaz kata waktu dah nak habis ni, dia tak peduli tuan-tuan. Tak boleh, tak boleh. Ya, jadi kita pun terpaksa pergi restoran balik, minta izin pada tuan punya tu, minta satu ruang supaya orang perempuan boleh solat kat situ. Ya, dia bagilah tapi dengan muka marah lah tuan-tuan. Pasal orang Melayu ambil wuduk macam biasalah tuan-tuan. Ya, memang banjir. Ya, itu biasa. Ustaz bawa jamaah selalu kita tahulah tuan-tuan. Ya, kita bukan bawa Mekah Madinah aja kan. Kita bawa tempat-tempat lain. Memang ada komplain lah. Ya, so itulah cerita dia. Jadi maknanya mengetahui sedikit sebanyak tentang mazhab lain ni perlu dalam kehidupan moden. Pasal kita well travel, banyak tempat kita pergi. Dan masyarakat luar pun banyak duduk kat Malaysia. Ya, kadang-kadang kita ada daripada, kita tengok orang apa, kawan kita Pakistani ya ataupun Bangladeshi kan. Kita tengok rukuk dengan sujud dia cepat sangat. Ya, pasal mereka tidak ada tomak ninah. Kita mazhab Syafi'i, rukuk dan tomak ninah tu lama sikit. Ya, sujud dan tomak ninah. Mazhab Hanafi, tomak ninah tak termasuk rukun. Sebab tu dia cepat sikit tuan-tuan. Jadi kalau kita tak ada pengetahuan tentang benda ni, kita akan kata apa semayang macam tu. Ya, jadi tuan-tuan kena terbuka sikit dalam bab ni. Ya, baca-bacalah. Ya, Google je tuan-tuan, bukan susah sangat pun. Ya, Google saja. Itulah cerita dia tuan-tuan. Ada soalan lain silakan. Ustaz sekadar bagi tuan-tuan supaya kita terbuka sikit kita punya minda ni. Ya, sebab kita berhadapan dengan masyarakat dunia. Apa ni, apa kita panggil ya? Kita Malaysia ni melting pot. Orang luar datang. Ya, Afrika datang, daripada Europe, daripada macam-macam negara. Ya, dan mereka bawa mazhab yang berbeza dan kita kena meraihkan mereka. Sebab kita nak mereka jadi part of jamaah kita. Macam itulah cerita dia. Boleh tuan-tuan? Ya, silakan. Tentang solat ya. Imam Melayu. Dia baca bismillah tapi tak kuat. Tak baca langsung. Okey. Tak ada masalah. Sebab yang tak baca bismillah langsung ialah mazhab Malik juga. Kalau Hanafi dia baca perlahan. Ya, Hambali baca perlahan. Mazhab Malik memang tak baca Fatihah, tak baca bismillah langsung. Dia baca bismillah tadi peringkat awal masa nak mula solat. Ya, so tak ada masalah lah. Dia masih sah. Cuma macam pelik sikitlah. Jadi kadang-kadang apa kita panggil ustaz-ustaz yang muda-muda yang bawa balik ni kadang sebab dia bawa balik kan. Jadi tuan-tuan kena ni lah. Kena nasihat-nasihat lah sikit ya. Secara selutok ya. Sebab kita kata orang sini pelik sikit. Sebab tu tuan-tuan, para ulama ni buat fatwa ya. Tuan-tuan biasa tak tengok orang Morocco punya jubah tuan-tuan? Macam mana jubah orang Morocco aja Elias? Morocco punya jubah macam mana? Dia ada ya, dia ada hood dia. Ya, pelik tuan-tuan ya. Kat kampung kita orang tak pernah tengok jubah tu. Kalau boleh walaupun balik Morocco jangan pakai tuan-tuan. Sebab takut orang pelik tuan-tuan. Nanti orang tengok orang kata ahli sihir mana ni dia kata ya. Jadi itu dari segi pakaian pun kalau boleh jangan ya menimbulkan fitnah ya. Ini kan pula macam tadi amalan-amalan. Walaupun dalam mazhab Malik ada, dalam mazhab Hambali ada, tapi macam tadilah ya, meraihkan majoriti itu jauh lebih baik. Tapi macam tadilah tuan. Ustaz pun sama juga dulu-dulu kita bawa balik overseas ya, memang kalau boleh kita nak buat macam kita duduk overseas tu. Tak boleh tuan-tuan. Ya, kita kena raihkan kebiasaan masyarakat ya. Jadi kalau bismillah lah ya, tak ada masalah pun ya. Sebab apa? Sebab semuanya ada dalam apa kita panggil ya, dalam fiqh. Cuma kita sebagai makmum macam mana? Tak ada masalah, sah tuan-tuan. Macam kita ikut Imam Sudais tadilah ya. Dia pun tak baca kuat. Dia baca bismillah tapi tak kuat. Ya, dia terus alhamdulillahirabbil alamin kan. Alhamdulillah tu ayat pertama. Ya, dalam perbincangan fiqh memang ya. Sebab itu orang Arab bila sampai ghairil maghdubi alaihim ya, siratal ladzina an'amta alaihim, dia waqaf. Cuba tuan tak percaya tuan tengok balik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan. Patutnya satu nafas. Tapi cuba tengok ya. Imam Saudi dia baca siratal ladzina an'amta alaihim, dia waqaf. Kemudian dia tak ulang balik. Ya, dia terus sambung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebab dia tak baca bismillah sebagai ayat pertama dalam Fatihah. Fatihah ni kan 7 ayat. Kalau tuan-tuan baca bismillah, tuan-tuan baca 6 lagi.
Tapi kalau bismillah tak anggap sebagai ayat pertama, dia tinggal 6. Macam mana nak jadikan 7? Itu yang wakaf dekat siratal ladzina an'amta alaihim tadi. Ya, Ustaz tuan-tuan dapat ke Ustaz cakap ni? Ya, takut tuan-tuan angguk je, tuan-tuan nak ambil hati Ustaz. Jangan tuan-tuan, kalau tak dapat tak apa, Ustaz ulang balik. Ya. Jadi sebab itu dia wakaf. Kadang-kadang ada imam kita yang bismillah pun baca, wakaf tu pun dia. Tapi macam tadilah kena bagi tahu pada jamaah, sebab sekarang ni orang mengaji, ramai orang mengaji. Ya, secara online banyak orang mengaji. Jadi kena nilah, kena ambil faham sikit. Ya, sebab tu kalau imam-imam kampung, kalau siratal ladzina an'amta alaihim, dia tak akan wakaf. Dia akan baca satu nafas, waladdallin, habis. Ya, jadi sebenarnya dua-dua kaedah tu boleh. Ya, jangan kita apa kita panggil, jangan jadikan isu sangatlah, ya. Sebab dua-dua pandangan tu ada. Itu sajalah kalau Ustaz boleh respon. Okey tuan-tuan, ya. Ya, ada lagi. Ya, Datuk. Buka sikit Datuk. Buka tingkap tu. Ya. Secara umum tak, ya. Dia tapi sembahyang Jumaat pula dia pergi. Ya, sebab tu tengok di Mekah kan. Ya, memang Mekah, ya, Hambali memang perempuan datang solat Jumaat. Pasal nak bagi perempuan peluang, ya. Tapi dalam mazhab kita tak pula. Ya, jarang perempuan. Ustaz pernah tengoklah ada grup datang masjid negara tak salahnya. Ya, tapi apa kita panggil, ya, ni orang Malaysia, tapi orang Malaysia yang duduk overseas kot. Dia dah biasa duduk negara Arab kot, ya, dia datang sembahyang. Tapi tak ramailah. Ya, jadi memang betul, ya. Dari segi tarawih ni mungkin ada kelainan sikit. Sebab Saudi pun penuh juga tarawih. Ya, cuma dia apa? Kalau macam sekarang ni 10 lah kan, 20 jadi 10, itu jelah. Tapi perempuan sebenarnya secara umum untuk solat Jumaat, ya, kalau ustaz lah, kalau konteks di Malaysia, perempuan tak payahlah, sebab lelaki pun tak cukup tuan-tuan tempat tu, ya. Kalau orang perempuan datang, dia macam menghadkan tempat untuk lelaki kalau ustaz lah. Ya. Tapi balik pada SOP lah, ya. Kalau perempuan boleh datanglah, kalau tak boleh tak boleh lah. Tapi secara umum memang dalam mazhab-mazhab ni ada sedikit perbezaan pandangan, memang ada tuan-tuan. Ya, itu kalau ustaz boleh respon. Okey tuan-tuan, balik pada cerita kita tadi. Ya, soalan. Semayang dia sah. Sebab dalam mazhab Hanafi, tumakninah tak masuk rukun. Mazhab Hanafi. Kalau kita jadi makmum pada dia, kita tetap kena tumakninah lah. Kita tetap tumakninah. Sebab kita pegang pada pandangan Syafi'i kan. Tapi kita jadi makmum pada dia, boleh, tak ada masalah. Sah, masing-masing sah. Ya, tapi jangan terkejut lah. Jadi bila kita tahu, contoh, tuan-tuan sembahyang di Masjid India sebagai contoh. Masjid India kan, ya, ataupun Masjid Pakistan. Kita dah tahu dah mereka ni Hanafi dan mereka punya sujud dan rukuk tak ada tumakninah. So kita janganlah lama-lamakan sangat. Ya, kita ambil fahamlah, ya. Bahawa jangan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, kawan dah naik dah, ya. Jadi maknanya kita ambil itu sebagai precaution lah. Ya, sembahyang sah, jangan bimbang. Ya. Kalau apa? Kita tumakninah lah macam biasalah. Tapi orang Hanafi tetap tak ada tumakninah juga. Ya, kalau pergi Masjid India tu, ya, tetap sama juga. Sembahyang Zuhur ke Asar, kita tengok dia cepat sikit. Ya. Cuma macam tadilah, imam sepatutnya dia kena raikan makmum kat belakang. Dia kena raikan. Ya, rai itu maknanya, sebab itu imam biasanya dia faham mazhab-mazhab lain juga. Macam Imam Sudais, walaupun dia Hambali, tapi dalam silibus pengajian di universiti dia belajar semua. Ya, dia belajar Hanafi, dia belajar Syafi'i. Memang kita belajar tuan-tuan. Di Malaysia pun sama. Fakulti Syariah kita belajar juga benda lain. Cuma Syafi'i itu fokus lah. Tapi Maliki, Hambali kita belajar. Sebab apa? Sebab kalau ada orang lain duduk belakang kita, kita akan raikan dia. Ya, dia kena, sebab itu imam bila nak solat dia kena pandang makmum. Dia tak boleh dia cerita dia je pandang tengok, oh ada orang Afrika, oh ada orang Sudan, ada orang ni, ya. Jadi dia akan ambil maklum benda-benda macam tu. Ada orang sakit, sebab tu dia tak panjangkan surah sangat. Ya, pasal ada orang sakit, ada orang capek, ada orang tua, ada macam tu maksud dia. Ya, kerana itulah yang Nabi buat. Sebab itu Nabi bila dengar seorang perempuan muda yang bawa anak kecil kan, dan anak tu menangis, dalam Sahih Bukhari. Bila anak tu menangis, Nabi plan nak baca surah yang panjang sebab solat Isyak, ya. Tapi Nabi pendekkan surah.
Ya, Nabi pilih surah yang lebih pendek sebab kesian pada budak tadi, ya. Sebab mak dia lah kesian. Sebab kalau dia menangis, mak dia kesian. Dan selepas tu orang lain pun kesian juga. Pasal apa? Orang lain terganggu, budak menangis. Ya, jangan lagi budak tu menangis lagi panjang imam baca. Maknanya dia tidak meraihkan apa kita panggil makmum. Ya, itu kalau ustaz boleh respon. Okey tuan-tuan, ya, apa lagi di situ? Dah selesai tadi, ya. Innalladzina kadzabu sudah, ya. Ni di bawah ada perumpamaan. Jadi Allah buka pintu langit, tu yang kita lamba tadi tuan-tuan. Ya, cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, seorang sahabat Nabi, ya. Dia orang muda, ya. Dia baru masa hijrah, umur dia 30 tahun. Ya, masa hijrah Nabi 53. Abu Ayyub baru 30 tahun. Dia ada anak kecil. Rumah dia kan double story. Itu yang Nabi suruh duduk atas. Dia kata nanti takut anakku berlari-lari minum apa tumpah kena Nabi. Nabi kata tak apa, ya, sebab nanti kalau Nabi duduk rumah dia, jamaah datang ziarah Nabi susah kalau dia duduk di bawah, Nabi duduk di atas. Jadi akhirnya dia ikut kata Nabi. Jadi dialah yang riwayat cerita Allah buka pintu langit pada waktu zuhur. Ya. Kemudian wala yadkhulunal jannah, mereka tak akan masuk syurga. Pintu langit pun Allah tak buka. Ini orang yang mendustakan agama tuan-tuan. Ya, mendustakan agama. Termasuk istilah sekarang kita penunggang agama. Penunggang agama ni maknanya orang yang menggunakan agama sebagai medium dia. Ya, untuk semualah tuan-tuan. Ya, apa-apa pun dia kata ni, ya, ni air mineral ni alhamdulillah, ya, kita sudah bacakan 30 juzuk Al-Quran. Ni memang power ni tuan-tuan. Ya, yang baca ni pun juara tilawatil Quran peringkat terbangsa. Ya, tuan-tuan kalau beli air ni beza dengan air lain. Ya, kalau air sana pun ada baca tapi yang ini terbaik tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan itulah, ya, siapa nak beli insya-Allah, ya, ada di luar. Jangan beli 1-2 botol, kena beli crate. Ya, kena beli banyak tuan-tuan, ya. Jadi, ya, boleh tak masuk dalam golongan penunggang agama, bimbang takut. Ya, susah tuan-tuan, agama ni payah, ya, sebab nanti orang kata ambil kesempatan. Ya, ambil kesempatan. Lepas tu ustaz kadang takut tuan-tuan, ya. Sebab macam itulah, ya. Especially kalau orang nak minta kita buat announcement, minta derma, pun kalau boleh biar nazir masjid lah umum. Dan nanti orang kita kata kita ambil kesempatan pula. Sebab macam itulah tuan-tuan, ya. Sebab benda ni pernah berlaku zaman dulu dan berlaku zaman kita. Orang ambil kesempatan atas dasar tadi. Ya, mentang-mentang dia ustaz, dia boleh keluarkan dalil, dia boleh keluarkan, dan apa dia buat semua betul. Pasal kalau macam ni ada dalil, kalau macam ni ada dalil, ya. Dan kadang-kadang dalil itu dipasang saja. Tak kena pun pada tempat dia. Ya, ustaz bagi contoh, ya. Pernah berlaku tuan-tuan, satu tempat saya tak sebutlah, ya, tapi di luar negara lah, ya. Jadi hari Jumaat, ya, pekerja-pekerja Islam Muslim dia punya rehat 1 hour je, 1 jam. Ya, kalau nak pergi sembahyang Jumaat, nak pergi apa, payah kan. Jadi oleh kerana tu, ya, mereka minta lah, mohon tak dapat. Setakat tu tak dapat lagi. Jadi akhirnya para ulama pun berkumpul, ya, dia pun bincang nak tukar sembahyang Jumaat tu hari lain. Ya, pasal Jumaat kan 1 jam, ya. Lepas tu kadang-kadang jalan nak pergi ke masjid tu pun dah jauh dah. Nak balik lagi tak sempat dalam masa 1 jam tu. Ya. Jadi kata mereka, kita carilah dalil dalam Quran supaya kita boleh buat sembahyang Jumaat tu hari lain. Ya, akhirnya seorang jumpa, ya, dia pun bacalah ayat. Dia kata apa ayat dia? Dia baca qul huwallahu ahad. Dia kata boleh hari Ahad untuk sembahyang Jumaat. Bukan tipu tuan-tuan, betul, ya. Jadi maknanya memanglah ada ayat tu, tapi ayat tu bukan cerita sembahyang Jumaat. Qul huwallahu ahad, katakanlah, ya, Muhammad, bahawasanya Allah tu esa. Dia bukan cerita sembahyang hari Ahad. Ya. Jadi kalau nak cari ayat-ayat macam itu dalam Quran banyak tuan-tuan. Sebab tu Ustaz kata penunggang agama. Maknanya ayat tu bukan ayat tu, tapi dia main letak je. Ya, masyarakat pula buta bahasa Arab. Memang sedap lah tuan-tuan. Ya. Itulah, ya. Jadi itu cerita, macam cerita mumat dadah lah. Ya, kalau Jawa lagi tahulah, sebab mumat tu pening. Disebabkan dadah. Dia kata ada cerita dadah dalam Quran. Tak ada kaitan tuan-tuan. Mana tu ambil kesempatan nama dia, ya. Jadi macam itulah benda-benda ni pernah berlaku dulu-dulu dan nampaknya macam berulang balik pada zaman kita. So kena berhati-hatilah. Ya. Sebab Quran ni ada terjemahan. Jadi kalau dibaca, tuan-tuan kena tanya, minta maaf ustaz, ayat berapa tadi? Kena bagi tahu. Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 65. Ya. Jadi kita pun catat kan. So balik kita cek balik. Tengok betul tak makna dia? Betul tak neraka jahanam? Betul. Okeylah.
Ya, macam tu. Sebab Quran ada terjemahan. Tuan-tuan kena check. Ya, kena buat double check. Boleh ya? Okey, kemudian apa lagi? Allah bagi perumpamaan. Orang kafir, maknanya orang yang mendustakan agama, yang sombong, mereka tidak dibuka pintu doa ni, ya. Pintu langit Allah tak buka. Doa tak terangkat. Kemudian mereka tak masuk syurga, ya. Kemudian hatta sehinggalah yalijal jamal, sehinggalah unta masuk fi sammil khiyat, dalam lubang jarum. Ini perumpamaan dia, tuan-tuan. Digambarkan orang yang dustakan agama ni, dia tak akan masuk syurga. Kalau masuk pun, tuan-tuan, ya, seumpama unta masuk dalam lubang jarum. Boleh? Possible tak, tuan-tuan? Ya, orang Melayu dia tak buat perumpamaan ni. Orang Melayu dia buat perumpamaan sampai kucing bertanduk. Tu orang Melayu. Ya, sampai kucing bertanduk, ya. Jadi maknanya benda yang hampir mustahil. Ya. Jadi dibuat contoh, unta masuk ke sammil khiyat. Ya, lubang. Sam tu lubang, khiyat tu maknanya apa ni, jarum lah yang digunakan untuk apa? Untuk menjahit. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikian itulah kata Allah, kami balas, ya, kepada orang yang buat dosa. Ya, sebab tu ayat Quran ni, tuan-tuan, kalau kita tak tahu, kita tengok makna dia, kita tanya kepada orang yang tahu. Ya, dan zaman sekarang ni aplikasi Quran tu banyak, Quran apps tu banyak, tuan-tuan. Ya, tapi kena hati-hati, ya, kerana dalam apa kita panggil, dalam dunia moden ni macam-macam apps yang bukan orang Islam buat pun ada. Ya, non muslim saja dia buat, dia selewengkan makna ayat. Ya, ada yang daripada Syiah pun ada, ya, daripada golongan-golongan liberal pun ada. Jadi kena berhati-hatilah, ya. Jadi itu apa kita panggil, ya, perumpamaan yang dibuat orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan ayat Quran, yang sombong, mereka tidak dibuka pintu langit, maknanya doa tak terangkat, ya. Kemudian tak masuk syurga, sehinggalah dia umpamakan seperti mana unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah balasan orang yang buat jahat. Lahum min jahannam, ya, mihadun. Mereka ini tempat apa ni, tempat tinggal dia, mihad dia ialah jahannam. Wa min fawqihim ghawashin, ya, dan di atas mereka ada selimut, selimut api neraka lah. Wa kadzalika najziz zalimin. Demikian itulah kami balas kepada orang buat zalim. Ya, selesai. Wallazina amanu, ini cerita orang beriman pula, ya, orang-orang beriman, wa amilus solihat, dan buat amal soleh. Solihat tu dalam bentuk plural, tuan-tuan. Solihat plural. Maknanya amalan baik ni macam-macam. Puasa sunat, sedekah, ya, datang majlis ilmu, ya, apa ni, bermuka manis dengan masyarakat, ya, menolong apa saja, idea ke, ya, sebab tolong ni tak mesti duit. Kita bagi idea pun cukup, tuan-tuan. Ya, dia bagi idea, ya. Contoh Haji Aman, contoh, ya. Dia ada pengalaman jadi apa kita panggil, ya, jadi timbalan pengurusi, jadi pengerusi contoh. Jadi orang lain pula naik, dia bagi pandangan dia. Dia kata dulu saya masa ni macam ni. Itu pun termasuk sedekah juga, sedekah dalam bentuk pengalaman, ya, dalam bentuk ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu contohlah. Ya, Datuk Nasir dia bagi contoh, ya, dia managing director company ke, ya, GM company ke. So dia bagi pada orang lain-lain, dia cerita pengalaman dia. Ya, yang boleh orang gunakan. Okeylah, tuan-tuan. Ya, Datuk apa kita panggil, Datuk Ramli, dia accountant. Ya, dia tengok masjid punya apa kita panggil, ada satu masjid, ya, duit banyak masuk tapi banyak keluar. Ada ketirisan berlaku. So dia pun bantu bendahari masjid untuk apa? Untuk updatekan akaun dia supaya akaun tu jadi bagus, ya. Itu pun ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan juga. Ya, orang perempuan kita kata pandai masak kek, apa kita panggil? Kek apa ni? Apa dia panggil, ya? Upside down pineapple cake contoh, ya. Jadi dia pandai buat kek tu, ya. Jadi dia pun ajar kawan sebelah, ya. Kawan sebelah pun buat, alhamdulillah, ya. Selama ni suami dia suka pergi satu kedai beli upside down pineapple cake tu. Isteri dia dah boleh masak, duduk rumah suami dia, ya. Tu pun termasuk juga ilmu yang boleh dimanfaatkan, ya. Okey, seterusnya apa lagi, tuan-tuan, ya. Orang beriman beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah kata kami tidak memberatkan seseorang itu melainkan apa yang dia sanggup. Ya, jadi macam tadilah, tuan-tuan, ya. Jadi kita duha, kita sanggup 4 rakaat lah. Ya, kalau sanggup lebih, sekali-sekali buat lebih. Ya, tapi konsisten, alhamdulillah 4, tuan-tuan. Sebab Nabi, ya, kita tengok kebiasaan Nabi buat duha minimum 4. Ya, kadang-kadang Nabi tambah jadi 6, pernah 8.
Ya, tapi tak ada pula riwayat kata Nabi buat dua, walaupun Nabi nasihat, ya, Nabi wasiat, Nabi kata kena buatlah ya duha. Tapi Nabi tak spesifikkan rakaat. Cuma kalau tengok amalan Nabi, Nabi buat 4 biasanya. Qabliyah Zuhur jangan tinggal tuan-tuan. Datang awal sikit buat 4. Ba'diyah Isyak jangan tinggal. Sebab Ba'diyah Isyak ya, pahalanya lebih besar daripada tarawih tuan-tuan. Tarawih itu memang besar pahala. Tetapi Ba'diyah Isyak lagi besar pahala dia. Ramai orang ya, dia tinggal Ba'diyah Isyak. Banyak orang lepas Isyak dia borak ya, dia update apalah apa semua sebagainya. Ya, dia terlupa Ba'diyah Isyak. Tarawih dia kejar. Walaupun 20 tak ada masalah, tapi tak boleh lawan Ba'diyah Isyak. Kerana Ba'diyah Isyak adalah solat sunat rawatib yang ada di luar Ramadan. Jadi bila kita buat dalam bulan Ramadan, pahalanya diangkat macam pahala solat fardu. Ya, jadi mana besar pahala? Dah tentulah Ba'diyah Isyak. Dan jangan tinggal 4 rakaat tuan-tuan. Jadi Bilal bagilah laluan, bagilah masa sikit. Ya, jangan kelang kabut sangat. Ya, kerana apa? Kerana kita nak bagi orang dapat pahala yang nak bagi dia maksimiskan pahala tu tuan-tuan. Ya, yang itu ya, dalam apa kita panggil ya, dalam masjid kita kena macam itulah, kena fahamlah ya. Kita bagi laluan. Okey, tapi jangan lama sangat ya. Kita kata bagi laluan boleh, tapi jangan lama sangat ya. Yang kita kata munasabah waktu dia. Okey ya. Jadi Allah tak beratkan, melainkan yang dia sanggupi. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni syurga. Hum fiha khalidun, mereka pun kekal di dalamnya. Syurga dia check in saja, tak ada check out. Ya, kalau neraka tadi yang check in saja tak ada check out, jahanam saja. Yang lain ada peluang untuk keluar. Kemudian keadaan dalam syurga macam mana tuan-tuan? Ni keadaan dalam syurga. Ayat yang ke-43. Wa naza'na, kami cabut ya, ma fi sudurihim min ghillin. Ya, jadi dalam syurga ni tuan-tuan, dia tak ada rasa cemburu. Inilah dalil dia. Ya. Dalil dia apa? Dalil dia ayat 43, kami cabut apa yang berada dalam hati-hati mereka, min ghillin, dendam, dengki. Sebab tu dalam syurga tak ada cemburu. Ya, jadi kalau seorang suami dia dapat lebih pada satu isteri dia tak akan cemburu satu sama lain. Ya, di dunia belum tahu tuan-tuan. Ya, walaupun depan-depan nampak baik, tapi belakang mungkin tarik rambut ke apa kita tak tahu. Tapi maksudnya di syurga tak ada. Tak ada dendam, tak ada dengki, tak ada tuan-tuan. Ya. Sebab apa? Sebab Allah dah sebut. Allah cabut ghillin, ya. Cabut ghillin. Ghillin tu apa? Dendam, dengki, cemburu, tak ada dah. Ya, dan di dalam syurga, ya, tajri min tahtihimul anhar. Di bawah kaki mereka, bawah taman-taman syurga ada sungai-sungai yang mengalir. Wa qalu, dan mereka pun menyebut alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, ni biasa ustaz-ustaz kalau dia nak ceramah dia akan baca ni. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi apa ucapan penghuni syurga? Segala puji bagi Allah yang telah beri hidayah kepada kami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi, yang hadana, telah beri hidayah kepada kami. Lihaza, ya, bagi hidayah sehingga kami masuk dalam syurga ni. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalaulah Allah tak bagi hidayah, takkan kami dapat berjaya selamat daripada neraka masuk dalam syurga. Jadi ini satu ucapan, ya, memuji, ya, mensyukuri nikmat yang Allah bagi pada kita. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Demi sesungguhnya, ya, rasul-rasul, ya, telah datang dengan kebenaran. Ya, jadi dia bawa kebenaran. Yang dibawa tu adalah kebenaran. Ya. Wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, jadi mereka diseru, ya, inilah dia syurga yang diwariskan kepada kamu. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Sebab apa kamu dapat syurga? Sebab dulu masa di dunia kamu buat amal. Ya, kamu buat amal, kamu buat kebaikan. Inilah balasan dia tuan-tuan. Ya, jadi balasan tu berada di syurga nanti. Itu balasan yang hakiki, yang real punya tuan-tuan. Ya. Wa nada ashabul jannah. Maka ahli syurga pun, ya, ahli syurga pun bercakap dengan ahli neraka. Boleh. Ahli syurga dia boleh tuan-tuan, ya. Dia boleh bercakap dengan ahli neraka. Ya. Jadi apa kata dia? Ya. Jadi dia kata apa? Ya. Apa ni? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Ya. Jadi kata mereka, kami telah mendapati apa yang Allah bagi tahu dulu.
Siapa buat baik dapat syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nikmat tu, nikmat ni macam-macam nikmat. Ya. Dan nikmat tu semua kami dapat. Kami dah dapat dah. Ini ahli syurga cakap dengan ahli neraka. Ya. Kemudian mereka pun tanya, "Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Ya. Wahai ahli neraka, betul tak? Kamu dapat tak apa yang Tuhan janjikan dulu? Betul tak apa yang Tuhan janji dulu? Ya, dia tanya balik. Ya, qalu, ya. Qalu apa? Qalu na'am. Kata mereka ya. Ya, memang kami dapati. Betul lah. Ya, dulu Allah kata jangan dustakan. Kalau dustakan begini. Memang betul. Na'am kata dia. Fa'azzana mu'azzinu bainahum anna la'natullahi 'ala zalimin. Ya, maka ada malaikat yang menyeru. Ya, ada malaikat yang menyeru. Ya, malaikat tu kata apa? Ya, malaikat tu kata laknatullah, laknat Allah, kecelakaan daripada Allah 'ala zalimin, kepada orang zalim. Ya, jadi pada masa ni baru nak menyesal dah terlambat lah tuan-tuan. Ya, sebab dulu masa di dunia kita hidup, Allah dah bagi tahu dah, yang ini betul, yang ini salah, tapi kita tak nak ikut. Jadi bila kita tak nak ikut, ya, masa tu kita kata lah tak ada apa pun, ya. Tapi bila sudah berada di syurga, di neraka, maka masa tu baru kita menyesal. Menyesal tak gunalah. Ya, tak guna dah tuan-tuan. Allazina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Ya, ini cerita orang zalim. Ya, siapakah orang zalim itu? Ayat yang ke-45. Allazina yasudduna, orang-orang yang menghalang manusia daripada jalan Allah. Dia menghalang, ya. Elok orang nak pergi masjid, dia bagi tahu. Ya, dia kata tak payah pergilah. Malam ni pagi ni dia nak datang. Dia kata kuliah pagi ni batal. Baru dapat daripada Haji Sufian, dia bagi SMS kata ustaz ada apa kita panggil, ada function kat tempat lain. Ya, dekat Mandarin Hotel dia kata. Ya, mana ada function tuan-tuan. Ya, jadi tak payah datang lah. Ya, kita pun tak datang. Rupanya ada program. Nasib baik Haji Yaakob rakam tuan-tuan. Ya, nasib baik ada live kita kata. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu, ada orang dia suka menghalang manusia lain daripada jalan Allah. Dia nak sesat, satu hal dah, dia sesatkan orang. Yang baik tadi, dia jadi lebay dan dia melebaikan orang lain. Ya, itu yang bagusnya. Tapi dia sesatkan orang lain sama. Ya, nanti di neraka ni dua-dua ni bergaduh tuan-tuan. Tadi kan? Ya, bila masuk je kan, dia kata, inilah orang yang sesatkan kami, ya Allah. Ya Allah, inilah orang yang sesatkan kami. Tambahlah azab pada dia. Ya, tak tambah apa tuan-tuan, ya. Jadi makna sama-sama kena azab dah. Jadi dua-dua tu bergaduh sama sendiri, ya. Jadi saling menyalahkan satu sama lain. Kita dah cerita tadi kan, cerita orang dalam neraka. Jadi antara apa kita panggil, ya, antara sebab mereka ni jadi macam tu, sebab yasudduna an sabilillah, mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Orang nak buat baik dia halang. Ya, bantu sikit-sikit sudahlah dia kata. Ya, buat apa nak bantu banyak-banyak sangat. Ya. Wa yabghunaha iwaja, dan mereka suka mencari benda-benda bengkok. Ya, benda tu dah lurus, agama tu lurus, dia cuba ejas-ejas. Ya, dia kata boleh, dia kata, ya, macam fatwa Islam liberal di Indonesia tu lah. Ya, apa kita panggil, Ikatan Islam Liberal. Ya, Jaringan Islam Liberal, JIL, JIL. Tuan-tuan jangan masuk pula website dia. Ustaz bagi tahu saja. Ya, Jaringan Islam Liberal, JIL. Dia, ya, kebanyakan mereka ni anak-anak tu guru tuan-tuan, mengaji pondok, pesantren. Di sana panggil pesantren kan. Ya, tapi macam itulah. Ya, dapat buat master PhD, buat dekat di UK lah, di Scotland, ya, di mana-mana. Kemudian balik dah jadi lain macam pula dah. Ya, dah lain macam pula. Ya, jadi ada orang tanya fatwa, sebab budak-budak Indonesia ramai juga belajar dekat Ukraine, belajar kat Russia sana kan. Jadi buat medik kat sana. Jadi mereka pun tanya, dia kata, "Pak, kami ni sejuk." Ya, musim sejuk memang sejuk sangat. Jadi macam mana? Ya, jadi masyarakat Rusia ataupun Ukraine, mereka minum arak untuk memanaskan badan. Ya, jadi macam mana hukum dia? Ya, hukumnya tetap haram lah. Ya, tapi dah kata boleh pula harus. Kalau tujuannya baik, bangun pagi untuk sembahyang subuh, ya, maka boleh minum untuk tujuan tersebut. Hanyutlah tuan-tuan, tak boleh. Ya, jadi dia bagi dalil juga, ada dalil. Macam tadilah qul huwallahu ahad juga ada dalil tuan-tuan. Ya, jadi maksudnya dia pasang dalil tak kena pada tempat, tak boleh tuan-tuan. Ya, jadi kalau macam tu kita tak nak. Ya, jadi biarlah belajar tak tinggi pun tak apa, tapi tak sesat tuan-tuan. Ya, sebab tu, ya, dulu tok-tok guru kita, ya, zaman-zaman dululah tuan-tuan, ya, larang kita masuk sekolah Kristian tuan-tuan, ya. Dulu mana boleh. Ya, sekolah-sekolah gereja kan, Saint John, Saint apa lagi, ya, semualah, Saint Gabriel, Saint apa tu. Pasal takut nanti. Lalu bawah dia punya patung tu pun tak boleh tuan-tuan.
Ya, Ustaz ingat dulu nenek Ustaz lah cakap, ya, jangan lalu. Dia ada macam patung tu kan, ya. Jangan, kalau ada bayang, jangan lalu bawah dia, takut kena. Tu melampau lah. Tak ada apa pun kan. Kita ulang alik je lalu ke situ, tak ada apa pun. Ya. Jadi maksudnya nak sampai peringkat begitu, ya, tak, sebenarnya tak ada masalah tuan-tuan. Sebab tu tok-tok guru dulu, ya, antaranya apa ni, Syed Syekh Al-Hadi daripada Pulau Pinang, dia hantar anak dia masuk sekolah orang putih. Ya, masuk sekolah Penang Free, ya. Sebab apa? Sebab memang nak belajar ilmu-ilmu yang sepatutnya orang Islam belajar. Cuma sekolah agama tak menawarkan subjek itu. Sekolah pondok tak mengajar bahasa Inggeris. Kalau kita tak masuk Penang Free School, kita tak belajar. Ya, kalau tak masuk konvent, tak masuk ACS, tak masuk ni, tak boleh. Jadi masuk tu bukan nak jadi sesat. Ya, kita nak belajar apa yang dia ajar, nak belajar fizik, nak belajar chemistry. Salah tak? Tak salah. Ya, cuma masa sembahyang kena sembahyang lah. Ya, jadi macam itulah cerita dia tuan-tuan. Jadi maknanya kadang-kadang kita terlalu rigid sangat pula. Ya, tak boleh sambung belajar pergi luar negeri. Ya, bidang lain tak apa, bidang agama tak boleh. Ya. Sebab kita tengok tuan-tuan, Ustaz tengoklah secara peribadi, ya, kita belajar di luar negeri, cuba kita tengok. Kadang-kadang Mak Saleh ni tuan-tuan tak tahu apa pun, ya, tapi belajar bahasa Arab dapat tuan-tuan. Kita buat kelas dekat masjid bertahun, ya, banyak yang syahid tuan-tuan. Ya. Orang putih belajar Arabik boleh baca tuan-tuan. Boleh baca. Ya, itu yang kadang kita pelik, ya. Datang masuk sekolah, masuk kuliah pakai seluar pendek je. Ya, tapi boleh baca teks Arab. Itu yang kadang-kadang, ya, kita tengok, macam mana apa benda dia baca ni, ya. Kita dengan makan apa ni, habatus sauda lagi, makan zaitun, ya, minum apa kita panggil, ya, benda-benda sunnah lah, makan benda sunnah, tapi belajar Arab tak berapa nak dapat juga tuan-tuan. Apa masalah dia sebenarnya? Orang putih Mak Saleh belajar dapat, ya. Jadi benda-benda tu kadang-kadang sistem dan teknik dia, sistem dan teknik tu tuan-tuan. Jadi ustaz-ustaz kita bila pergi overseas, belajar di Glasgow ke, belajar dekat Aberdeen ke, mana-mana tu tuan-tuan, ya, yang kita belajar tu dia punya teknik dia, sistem dia, kaedah dia tuan-tuan, metodologi dia. Ya, kita belajar metodologi dia. Ya, metodologi itu kita bawa balik, kita apply kan. Bukan semua boleh pakai, tapi sebahagiannya bagus tuan-tuan. Ya, sebahagian tu bagus. Ya, kerana apa tuan-tuan? Kerana mana-mana yang bermanfaat untuk agama kita boleh ambil. Tak salah tuan-tuan. Ya, yang salah ideologi dia jangan ambil. Ya, jadi tuan-tuan, ya, benda-benda ni kadang-kadang perlu diambil kira juga. Ya, jangan langsung tak boleh, ya. Kalau ada apa kita panggil, kalau ada peluang tak ada masalah, okey je. Cuma macam tadilah, takut, ya, dia punya pemikiran jadi liberal pula, ada juga. Ya, macam tadi Ustaz sebut, apa ni, jaringan Islam liberal tadi kan. Jadi bila dia pergi ke barat dah, ya, tinggallah kitab-kitab apa ni, tafsir, kitab hadis dah tak pakai dah. Dia banyak pakai fatwa-fatwa, pakai logik akal saja. Yang tu tak boleh lah tuan-tuan. Ya. Okey, seterusnya apa lagi? Kalau kita boleh tambah lagi cerita ini, ya, nak cerita masuk cerita A'raf ni tuan-tuan. A'raf ni apa tuan-tuan? A'raf ni adalah satu tempat untuk orang yang bermasalah. Dia bukan ahli neraka, tetapi mereka ditangguhkan masuk syurga. Ya, mereka ditangguhkan masuk syurga sebab ada akaun yang masih outstanding. Ya, ada isu-isu yang outstanding tuan-tuan. Jadi tak boleh. Antaranya Ustaz bagi tahu, ya, antaranya orang yang mati syahid tetapi dia tidak mendapat izin dan restu daripada mak ayahnya sebelum pergi perang. Sebab tu orang muda zaman Nabi tanya, mak ayah ada tak? Dah dapat izin? Kalau tak dapat izin, Nabi tak benarkan ikut. Ya, jadi sebab itu, ya, sahabat Nabi macam Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar tak pergi perang Badar, perang Uhud dan sebagainya sebab ayah mereka tak benarkan. Jadi bila ayah tak benarkan, mereka tak boleh pergi. Nabi tak bagi izin. Ya. Tiba-tiba, ya, dia pergi juga dan dia mati syahid. Maka dia tak boleh masuk syurga directly. Mereka akan ditempatkan transit place. Nama transit place tu Al-A'raf. Inilah cerita Al-A'raf tuan-tuan. Ni ada ayat dia ni. Kita akan baca ni kejap lagi. Ya. Jadi orang-orang yang menghalang daripada jalan Allah, mencari kebengkokan dalam agama, wahum bil akhirati kafirun. Mereka engkar, ya, mereka apa kita panggil, ya, mereka tak mau terima akhirat. Dia kata akhirat ni tak ada, hidup ni hidup dunia saja. Wa bainahuma hijabun, ada hijab. Wa alal a'raf, ya, a'raf ni tempat yang agak tinggi. Rijalun, ada sekumpulan manusia lelaki, ya'rifuna kullan bisimahum. Ya, jadi manusia ni tuan-tuan, ahli syurga ada wajah dia, ahli neraka macam tu juga, ya. Jadi boleh dikenali, ya, orang yang masuk syurga ni apa kita panggil, dicantikkan, ya, dimudakan umur dia.
Ya, kita dah umur 70, ya, masuk syurga besok Allah mudakan balik macam umur Nabi Isa ketika masuk syurga. 30-an tuan-tuan. Segak lagi, ya. Dan wajahnya berseri-seri. Itu ciri-ciri ahli syurga, ya. Itu dia panggil simahum, ya, tanda-tanda pada wajah mereka. Wa nadau ashabal jannah, ya. Jadi apa ni, mereka pun memanggil ashabul jannah, ya. Anna salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un, ya. Jadi orang yang duduk di A'raf ni tuan-tuan, mereka patutnya boleh masuk syurga, tetapi sebab ada akaun yang outstanding lagi, tak boleh masuk. Tak tahu berapa lama mereka ditangguhkan, ya. Ada orang kata, dia kata tak apalah ustaz, asalkan tak masuk neraka, ya, masuk A'raf pun okey juga, ya. Tuan-tuan, sebenarnya duduk di A'raf tu pun azab tuan-tuan. Kerana kita melihat ahli syurga dapat nikmat, kita tak dapat, macam mana? Sakit hati juga tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan pergi satu majlis apa ni, macam tadi, ya, sembahyang Jumaat saja. Ya, nak masuk, nak dapat nombor 451 tuan-tuan. Ya, tak dapat masuk. Jadi kita duduk kat luar, tengok orang dengan aircon, dengan apa selesa, dengan khutbah tuan-tuan, ya. Kita kat luar berpanas-panas. Memanglah ada mazhab Maliki tadi, betul lah, ya. Tapi macam mana keadaan dia? Itu pun kita dah rasa cemburu dah. Ya, kita pergi majlis kahwin, kita kata, ya. Sebab kita patutnya sesi petang macam sekarang kan, orang buat majlis kahwin buat 2 sesi pagi, sesi petang untuk kontrol jumlah. Ya, kita patut sesi petang. Tapi sebab petang ada hal, kita datang sesi pagi. Memang tempat kita tak ada lah. Menunggu dekat luar tuan-tuan. Nanti kalau ada orang keluar baru masuk. Sampai kesudah tak ada tempat kosong. Ya, makan pun tak dapat, tengok je orang makan. Ya, orang apa kita panggil, ya, dapat bunga telur pun tak dapat. Macam mana rasa tuan-tuan? Ya, cuba bayangkan orang yang berada di Al-A'raf melihat nikmat yang dihadapi, yang dirasai oleh ahli syurga, ya. Mereka ini lam yadkhuluha, mereka tak boleh masuk. Wahum yatma'un, sedangkan mereka sangat ingin nak masuk. Mereka tamak ni mana sangat menginginkan, ya, nak segera masuk tapi tak dapat. Ya, jadi ahli apa kita panggil ahli syurga dah dapat nikmat. Sepatutnya mereka dapat nikmat juga, sebab mereka mati syahid contoh dia. Tapi mereka tak dimasukkan segera, ditangguhkan. Berapa lama mereka duduk di Araf, Allah yang Maha tahu tuan-tuan. Jadi kita tak nak masuk Al-A'raf, kita nak masuk syurga. Ya, kita nak jadi ashabul jannah, bukan ashabul A'raf, ya. Wa iza surifat absaruhum, ya. Ketika mana apa ni pandangan mereka dialihkan tilqa ashabin nar. Jadi ashabul A'raf tu tuan-tuan, ya, dia boleh tengok orang syurga dan dia boleh tengok orang neraka. Dia bukan dua-dua, ya, dia duduk tengah transit, tapi dia boleh tengok dua-dua pihak ni. Ya, diberi peluang oleh Allah untuk melihat. Jadi ketika mana pandangan mereka dialihkan kepada ashabin nar, ya, kepada ahli neraka, ya, maka qalu, kata mereka, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya, Rabbana, wahai Tuhan kami, ni doa ni pun boleh amal tuan-tuan. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah kau jadikan kami ma'al qaumiz zalimin, bersama dengan orang zalim. Ya, mudah-mudahan kalau kita beramal dengan doa ni, kita juga termasuk, ya, dalam golongan yang bukan ahli neraka. Sebab maksud zalimin di sini ialah orang apa ni dalam neraka. Ya, tuan-tuan boleh amal doa ni, ya. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami ma'al qaumiz zalimin, bersama dengan orang-orang zalim. Ya, maksudnya ahli neraka. Ni doa dia tuan-tuan. Wa nada ashabul a'raf, ya, rijalan ya'rifunahum bisimahum, ya. Jadi apa ni, apa kita panggil, ya, ahli penghuni Al-A'raf ini, ya, mereka pun apa ni memanggil, menyeru, ya, kepada lelaki-lelaki yang mereka kenal, ya. Qalu ma aghna ankum jam'ukum, ya. Yang mereka kenal ni daripada kalangan ahli neraka lah. Mereka dah tengok, mereka kenal, dia kata ni orang kampung ni. Ni dulu sama-sama dulu USJ 2 juga ni, ya, contoh dia. Jadi dia kenal mereka ni, ya. Qalu, kata mereka, ma aghna ankum jam'ukum, ya. Harta yang kamu kumpulkan tak ada faedah. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ni macam cerita Abu Lahab lah tuan-tuan. Abu Lahab kan orang kaya. Ya, Abu Lahab ni antara orang kaya. Ya, tetapi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, Abu Lahab ni harta dia pun tak ada manfaat, dia punya ladang, dia punya ternakan pun tak ada faedah untuk dia.
Rugi je tuan-tuan, ya. Sebab apa? Sepatutnya harta tu jadi peluang untuk kita buat amal, boleh sedekah, boleh zakat, ya, boleh macam-macam benda, ya. Tetapi harta Abu Lahab, apa yang dia usahakan, ya, tak ada manfaat. Ma aghna ankum, tidak ada manfaat bagi kamu. Ni untuk orang neraka tadilah, ya. Jam'ukum, apa yang kamu kumpulkan tak ada manfaat. Wa ma kuntum tastakbirun, ya. Dan apa tuan-tuan, ya, dan dulu apa yang kamu sombong, ya, tak ada apa manfaat. Dulu kamu sombong, sekarang tak boleh nak sombong sebab dah masuk dalam neraka dah tuan-tuan, ya. Ahaula'il ladzi aqsamtum, ya, la yanaluhumullahu birahmatin. Jadi golongan ni tuan-tuan, ya, kami telah kamu telah bersumpah, ya, dulu, ya, mereka ni macam biasalah, ya, masa hidup di dunia dulu macam-macam buat, ya. Tapi Allah kata la yanaluhumullahu birahmatin. Rahmat Allah tidak kena pada mereka tuan-tuan. Udkhulul, ya, ini cerita apa kita panggil, ya, cerita udkhulul jannata la khaufun alaikum wala. Oh lain ni, salah ni ustaz. Ya, tengok balik ahaulail ladzina aqsamtum, ya, la yanaluhumullahu birahmatin. Ni ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-49. Tengok balik tuan-tuan, ya. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahawa mereka, ya, tidak akan mendapat rahmat Allah. Ni dulu, ya, orang-orang kafir ni masa hidup di dunia, mereka selalu kata orang orang miskin, orang tak ada harta ni, ya, ni memang kehidupan mereka hancur lah, ya, kehidupan mereka tak akan pergi jauh punya. Tapi sebenarnya, ya, yang tak pergi jauh ialah mereka tu, orang kafir tu yang tak pergi jauh. Sedangkan ketika mereka berada di akhirat, Allah kata masuklah kamu ke dalam syurga. La khaufun alaikum wala antum tahzanun. Ya, ni macam tadi juga. Orang beriman, Allah bagi dua kelebihan. Yang pertama, dia tidak ada rasa takut. Yang kedua, dia tidak ada rasa sedih, tuan-tuan. Ya, walaupun di dunia dia ditempelak, ya, dia disumpah seranah oleh orang-orang kafir, tapi ketika masuk dalam syurga, ketika berada di akhirat, di mahsyar, mereka disuruh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nada ashabun nar, ya, ashabun nar, ahli neraka bercakap lagi, ashabul jannah, ya, kepada ashabul jannah, ya, an afidu alaina minal ma. Jadi orang neraka ni tuan-tuan, bila dia tengok nikmat orang syurga, ya, maka dia kata, tuangkanlah sikit air pada kami, bagilah sikit air, ya. Sebab mereka tengok orang dalam apa kita panggil, dalam syurga ni macam-macam benda dia buat, ya. Jadi dia minta supaya tuangkan air sikit pada kami. Au mimma razaqakumullah, ataupun apa saja yang Allah bagi rezeki pada kamu. Qalu, kata mereka, innallaha harramahuma 'alal kafirin, ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan air dan apa saja yang kami dapat untuk dibagi kepada orang-orang kafir, ya. Dan terakhir tuan-tuan, ya, sebelum kita tamat, allazina takhazu dinahum lahwan wa la'iban. Ni tadi tuan-tuan, ya, orang-orang yang mereka menjadikan agama itu sebagai lahwan, permainan, ya, au la'iban, ataupun senda gurau. Agama ni tak serius, ya. Dia perolok-olokkan agama, ya. Dia kata orang agama ni orang ketinggalan zaman, orang yang tak ada tamadun, ya. Kemudian wa gharrathumul hayatud dunya, ya, dan mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia menipu mereka, ya. Dia kata tak apa, ya, nanti pencen nanti taubatlah, dia kata, ya, pencen nanti barulah kita nak cari-cari guru nak mengaji ke apa. Jangan tuan-tuan, ada peluang grab dulu, ya, walaupun sikit-sikit tak apa, ya. Kemudian falyauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Jadi Allah kata apa? Pada hari ini kami lupakan mereka. Orang yang dulu, ya, orang yang dulu ditipu oleh dunia tu, yang buat main-main dengan agama, ya, pada hari ini Allah kata kami lupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim, seperti mana mereka melupakan pertemuan pada hari ini, ya, maknanya hari kiamat ni, hari akhirat ni, ya. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, ya, wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Mereka, ya, mereka ingkar, ya, dengan apa yang telah kami turunkan, mana ayat-ayat kami lah, tuan, ya, dan kerana mereka mengingkari ayat-ayat kami. Selesailah, ya, sampai ayat 51. Panjang sikit tuan-tuan, ya, tapi sebab kalau tidak nanti tak boleh masuk ke cerita Nabi Nuh besok, ya. Jadi besok ada sambung sikit lagi, kemudian kita dah boleh masuk cerita Nabi Nuh AS. Ada banyak lagi doa-doa yang baik yang boleh kita temui tuan-tuan. Ada apa-apa silakan tuan-tuan.
Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa tertinggal? Tuan-tuan baca balik ya. Baca balik terjemahan tu ya. Ustaz agak laju-laju sikit sebab surahnya agak panjang, 206 ayat. Ya, kalau tidak nanti tak sempat tuan-tuan. Ya, kita dah selesai ayat 51 ya. Jadi kita akan masuk ayat 52 besok insya-Allah. Ada apa-apa soalan? Silakan. Ya, Datuk. Transit place tadi. A'raf ni akhirnya masuk syurga. Ya, cuma berapa lama mereka di sebab duduk transit ni seronok ke Datuk? Datuk biasa transit kan? Ya. Memanglah transit Dubai, transit apa Abu Dhabi kan. Memang nampak macam seronok ya. Kalau transit tu dapat hotel tak apa tuan-tuan. Transit tak dapat hotel, duduk ya kat situ. Ya, duduk dekat kursi tu lah. Ya, kalau dapat yang ada yang tu sedaplah sikit. Ya, ada quiet room, boleh masuk kat quiet room tu okeylah. Kalau tidak ya, tak seronok tuan-tuan. Ya. Makan pun tak dapat kupon makan free tuan-tuan. Makan kena beli. Ya, jadi macam mana? Transit ni tak seronok. Tapi macam tadilah, ya, bila penerbangan dia sampai dapat naik jangan bimbang. Maknanya syurga tu datang, ya, dapat dia. Cuma macam tadi ditangguhkan kerana ada isu dia. Ya, isu yang tak selesai, ya, kerana mak bapak tak bagi izin dia pergi. Ya. Dan satu lagi ialah orang yang berhutang, satu lagi. Walaupun dia mati syahid, orang yang mati syahid patutnya masuk syurga tanpa hisap. Tapi kalau mereka ada hutang, ya, hutang yang tak dijelaskan, maka yang itu yang tangguh tu tuan-tuan. Ya, sebab tu kita kena ada plan lah ya untuk menyelesaikan hutang-hutang ni. Ya, jadi maknanya ada plan. Ya, dan kena bagi tahu pada anak-anak kita. Ya, kalau apa-apa jadi, korang lah kena buat, kena bayar, kena selesaikan. Ya, kena bagi tahu. Okey, ada lain silakan tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa sebelum kita tamat? Haji, tak ada apa? Silakan, tak ada ya. So kalau tak ada apa, sekadar itulah yang boleh kita kongsi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatkan apa yang kami belajar pada pagi ini. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat yang boleh kami beramal dengannya dalam kehidupan seharian kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.